Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rakyat Malaysia yang sedang menyaksikan rancangan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini saya Ridwan bersama dengan Syafiqah. Terima kasih kepada rakan kita semalam berada di Tanjung Piai seperti dengan Hari Radio. Raja Sufia dan juga Irfan berada di sana. Kini kami kembali ke studio untuk memberikan info kepada anda. Dan hari ini 14 Februari 2024. Jadi hari Rabu ni biasa Syafiqah kita akan bawakan topik-topik yang berkaitan dengan teknologi lah. Kan? Ya. Itu akan kita bincangkan sebentar saja lagi sehingga jam 10 ini. Tapi terlebih dahulu ingin kami kongsikan bersama-sama dengan anda di antara berita-berita yang menggempakan kita semalam. Kita mulakan terlebih dahulu dengan ini semalam ya Ridwan. Dalam pada mana masih lagi ramai yang bercuti dan juga menyambut sambutan Tahun Baru Cina. Ini yang terjadi semalam di kapar lebih kurang 1.28 tengah hari di mana pesawat ringan terhempas di kapar Kelang. Ini ialah model BK160 Gabriel kendalian Air Adventure Flying Club di mana lokasi nahas ialah di ladang kelapa sawit Kampung Tok Muda, Kapar Kelang. Jadi sedikit kronologinya ialah pada 1.28 tengah hari pesawat berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang, Selangor dan pada 1.35 tengah hari hubungan terakhir dengan pegawai kawalan trafik udara tiada panggilan kecemasan diterima dari pesawat dan pada 1.56 tengah hari bomber menerima panggilan dan siasatan awal mendapati pesawat menjunam di kawasan ladang kelapa sawit hingga menyebabkan 45% badan pesawat terbenam ke dalam tanah. Dan kru pesawat yang maut ialah dua orang iaitu Daniel Yee Siang Kun dan juga Roshan Singh Raina masing-masing berumur 30 dan 42 tahun. Jadi kita akan cuba juga untuk dapatkan perkembangan terkini situasi yang berlaku, terutamanya kita akan berlintas langsung dari hospital untuk menyaksikan keadaan yang berlaku terutamanya kepada mangsa yang terlibat. Dan kalau kita lihat di sini antara perinciannya juga yang mana mayat kedua iaitu mangsa nahas pesawat Gabriel BK160 telah pun dibawa keluar dari lokasi yang ditemukan di Kampung Tok Muda pada pukul 8.10 malam tadi. Jadi Ketua Polis Selangor Datuk Husin Omar Khan memaklumkan berdasarkan daftar penerbangan kedua mangsa dikenal pasti sebagai Daniel Yee Kun 30 tahun yang juga juruterbang, manakala seorang lagi mangsa adalah Roshan Singh Raina 42 tahun. Jadi kedua-dua mayat dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang untuk tujuan bersiasat dan pengecaman oleh ahli keluarga, dan kita akan cuba untuk dapatkan perkembangan menerusi wartawan kita yang berada di Hospital Tengku Ampuan Rahimah bila-bila masa sahaja dalam siaran Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Ya, kita beralih pula seperti mana Ridwan katakan tadi semalam merupakan sambutan Hari Radio dan juga rakan-rakan kita berkampung di Johor, di Tanjung Piai. Jadi Hari Radio Sedunia yang disambut semalam seabad menyampai maklumat menghibur dan mendidik. Jadi Hari Radio Sedunia diperingati setiap tahun pada 13 Februari ataupun semalam dibuat adalah untuk mengapresiasikan peranan radio sebagai alat penyampai maklumat hiburan dan pendidikan. Jadi kalau kita boleh lihat 34 stesen radio RTM jadi penyampai maklumat utama seiring peranan televisyen. Saya suka perkataan 34 apabila Datuk Suhaimi Sulaiman mengepalai RTM. Dia mewujudkan satu rancangan. 34 je. Jadi apabila kita duk dengar selalu hari-hari siapa yang dengar Radio Negeri dan juga National FM, 34 je, ia signifikan untuk mengingati bahawa RTM ini ada 34 stesen. Tapi semalam telah pun dilancarkan satu lagi stesen baru yang boleh didengar secara atas talian iaitu Music FM. Okey, jadi menyentuh mengenai betapa cemerlangnya sebenarnya radio RTM ini. Kalau kita boleh lihat siaran radio RTM raih 34 juta pendengar. Jadi ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Kalau kita boleh lihat semalam, ini yang dikatakan oleh pengarah program radio Saiful Zaman Yusof di mana aplikasi ataupun radio RTM meraih 34 juta pendengar bulan lalu. Itu meningkat ketara berbanding 14 juta pendengar pada Disember tahun lalu. Jadi tahniah kita nak ucapkan kepada radio RTM kita. Semoga dengan pelancaran Music FM ini kita dapat kembalikan kegemilangan. Kalau dahulu radio music, mungkin zaman kita belajar sekolah, semua orang tunggu radio music malam-malam untuk dengar pilihan lagu. Itu era kegemilangan. DJ-nya masih lagi ada di RTM sebenarnya. Kalau anda tahu Ashila Ashura yang sekarang berada di KLFM, itu merupakan DJ radio music. Mesti awak pernah nyanyi kan? Request lagu kan? Of course. Sebab itu dulu kan kita tunggu. Dulu
untuk mak di dapur. Walkman yang besar macam tu kan. Dengan disc player dan sebagainya, itu mengimbau memori, dan semoga dengan pelancaran Muzik FM yang terbaru ini dapat mengembalikan kegemilangan zaman radio di RTM. Okey, sedikit sebelum kita nak ke biar betul, tapi kita nak kongsikan juga kepada anda fasa akhir MTL di mana Malaysia akan mengalami cuaca panas dan kering. Kalau kita boleh lihat baru-baru ini cuaca memang sangat panas ya. Jadi ini akan dijangka berterusan sehinggalah penghujung Mac ini. Jadi dalam tempoh itu litupan awan atau awan hujan kelazimannya adalah kurang di kebanyakan tempat, terutamanya di kawasan utara Semenanjung termasuk Perak, Pahang dan Kelantan. Ya, itu sedikit perkembangan dapat kami kongsikan untuk kita memanaskan badan dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Kami berikan anda biar betul untuk kita periksa fakta kita betul atau tidak. Saksikan. Ramai ada kata mahkamah syariah dengan CV ni bertindih. CV 20 tahun, syariah 2 tahun. Tak adik, ni Elin tu betul dah. Kelatih awak tak pandang. Ini kata-kata yang penuh jahil. Tular di media sosial tindakan seorang lelaki mempersoal keputusan mahkamah berkaitan pembatalan 16 peruntukan kesalahan kanun jenayah syariah Kelantan. Biarpun bercakap tak berlandaskan fakta, video pakar perlembagaan jadian itu menarik perhatian ramai warga maya. Nada sama turut dinyatakan seorang lagi lelaki dipercayai peguam dengan yakin individu berkenaan turut memetik kesalahan yang tidak terlibat dengan pembatalan. Lebih parah apabila dia mendakwa undang-undang syariah di negeri lain turut berisiko. Jadi, bila kes Nik Elin ni diputuskan sedemikian, maka akan timbullah masa akan datang nanti Nik Elin 2.3, Nik Elin 2.4 dan seterusnya yang akan mencabar undang-undang ataupun enactment jenayah negeri-negeri ini dan mengisytiharkan bahawa kesalahan-kesalahan ini adalah tidak sah. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan berkenaan tidak berasas. Ia turut disahkan Jabatan Kehakiman Syariah. Menurut jabatan itu, jenayah yang berlaku di Kelantan kekal jadi kesalahan meskipun peruntukannya dalam enakmen negeri dibatalkan. Perlakuan itu boleh dirujuk ke Mahkamah Sivil menerusi kanun keseksaan dengan hukuman lebih tinggi. Ini bermakna jenayah kekal jenayah dan perlakuan berkaitan tetap jadi kesalahan. Malah jabatan berkenaan turut mengesahkan ketetapan mahkamah membuktikan wujud pengharmonian antara bidang kuasa sivil dan syariah. Henti manipulasi fakta, jangan sebar maklumat tidak benar. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Itulah Syafiqah, kata dalam kehidupan ni lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita membaca, lagi banyak kita berguru dan berilmu. Sebenarnya kita ni makin banyak yang kita tidak tahu. Ya, orang betul. kata resam padi lah, makin berisi makin menunduk. Sebab tu orang kata kalau lagi banyak kita belajar, satu ketika nanti kita akan makin diam kerana kita makin matang dalam berfikir. Betul. Tapi apa yang pasti selepas ini kita akan berbicara mengenai festival layang-layang sedunia. Tapi sebelum itu, ini juga berkaitan dengan angin juga ni. Ini berkaitan dengan Pesta Angin Timur Perlis 2024. Perinciannya terus saja bersama dengan rakan kita di Perlis FM bersama dengan Sazali Ahmad. Silakan Sazali. Baiklah saudara, terima kasih yang terus setia bersama kami di 102.9 MHz Perlis FM. Okey, tiba masanya untuk hari ini kami terus bersiaran bersama anda di TV1 dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih untuk Syafiqah dan juga Rizwan yang telah pun nak melepaskan pada saya pagi ini untuk sama-sama kita saksikan, untuk anda saksikan di TV1 sekarang ini. Ya, saya yang bersiaran dari Perlis FM berada di hujung Semenanjung ni. Okey, untuk giliran Perlis kali ini, saya Zali Ahmad akan bercerita tentang apa yang berlaku di negeri Perlis ini sebenarnya, tentang tahun melawat Perlis 2024-2025 yang kami bawakan untuk anda, yang sememangnya ramai yang nantikan setiap saban tahun berada di penghujung ataupun awal tahun saja akan berlangsungnya Pesta Angin Timur. Ini berlangsung kerana Pesta Angin Timur Perlis ini dijenamakan sepenuhnya peredaran musim sejuk kepada musim panas yang dibawa oleh angin dari sebelah timur ke negeri Perlis ini. Dan ketika ini padi sudah mula
semua sudah dituai dan bendang-bendang semua sudah kering. Dah tak ada air dah. Dan di saat ini dipanggil angin timur kerana pada waktu siangnya agak panas, pada malamnya agak sejuk, tapi dengan angin yang sepoi-sepoi bahasa ni menjadikan negeri Perlis sekarang ni tahu sangat-sangat mahal cuaca dia. Sangat-sangat hebat cuaca dia. Jadi bagi anda yang datang ke negeri Perlis ni, anda juga akan berpeluang untuk merasai satu program yang menjadi kalender Tahun Melawat Perlis ni. Setiap tahun diadakan dan untuk tahun ni ianya bertambah-tambah besar. Untuk ni tahun ni kerana Tahun Melawat Perlis 2024-2025 ni program yang menjadi kalender negeri Perlis ni akan menjadi lebih hebat yang dinamakan Pesta Angin Timur ni, kerana untuk kali ini kita akan bersekalikan dengan promosi Tahun Melawat Perlis ni. Dan untuk kali ini ianya berlangsung di Kampung Lat Seribu, Tambun Tulang, arah Perlis, dan sememangnya tapaknya telah pun disediakan dengan begitu luas sekali. Saya sendiri melihat prosesnya sangat-sangat hebat untuk kali ini. Hanya kita nantikan apa yang akan berlaku di sana. Dan antara program-program yang menjadi pengisian yang telah pun menggamit pelancong-pelancong untuk tahun lepas juga dibawa untuk tahun ini, kita ada Fancy Run Jerami Pesta Angin Timur 2024. Kemudian kita ada pertandingan Bendang Warrior, di mana Bendang Warrior ni akan mencari badang-badang kita, siapa yang kuat angkat beras, siapa yang kuat berlari, siapa yang kuat tarik tali, angkat-angkat besi yang digunakan sebagai jentera pembajak di tengah bendang ataupun tengah sawah, angkat baja. Mereka ini akan dikenali sebagai Bendang Warrior ataupun badang. Dan juga ada pertandingan bola jaring bendang. Jadi sukan-sukan ni semuanya melibatkan bendang. Ada pertandingan menangkap itik. Kesian itik tu jenuh lari nanti. Dan juga ada pertandingan menggagau ikan. Ini menjadi adat lah untuk orang di sebelah utara ni, Perlis ke Kedah ke yang banyak bendang. Bila air sudah mula kering kat bendang ni, nampaklah ikan-ikan, orang kata kalau kat sini dipanggil ikan darat, ikan ayat tawak ni, ikan puyuh, ikan uwan, memang berlambak-lambak. Waktu ni lah orang berlumba-lumba untuk menangkap ikan. Dan ianya telah pun dijadikan satu program dalam program Angin Timur ni. Dan juga ada pertandingan pukul bantal kanak-kanak. Jadi semua orang tahu, pernah tengok macam mana pertandingan pukul bantal ini berlangsung. Ada juga futsal bendang. Yang lepas-lepas tu memang ramai sangat. Dan itu antara program-program pengisian dari segi sukan ataupun aktiviti-aktiviti yang boleh disertai. Yang kalau lepas tu kita ada motocross, dan juga kita ada memanah berkuda. Katanya ada lagi parachute, katanya ada lagi belon panas dan sebagainya. Ianya menjadi semakin hebat. Saban tahun semakin hebat. Saban tahun semakin hebat. Dan ini akan menggamit kehadiran pelancong-pelancong untuk menghangatkan Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Jadi kita harapkan Pesta Angin Timur ini yang menjadi enjin pemangkin untuk promosi Tahun Melawat Perlis 2024-2025 ni akan berjaya menggamit pelancong untuk datang ke negeri Perlis yang kini terkenal sebagai Perlis Geopark. Untuk Perlis Geopark ni tidak ada seinci pun tanah di negeri Perlis ni yang tertinggal untuk dipanggil Perlis Geopark. Jadi kita harapkan kehadiran pelancong-pelancong untuk tahun 2024 ni, permulaan 2024 ni, anda berpuas hati dengan permulaan program yang kami sediakan untuk anda. Baik, masanya untuk berakhir di sini dan kita akan kembali bersama dengan rakan-rakan kita di Selamat Pagi Malaysia. Silakan yang berada di sana. Rizwan dari Perlis. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih Sazali. Itu dia Tahun Melawat Perlis 2024-2025. Terima kasih atas perkongsian program yang menarik. Saya rasa kawan saya selepas ini memang sesuai masuk Bendang Warriors untuk angkat-angkat besi kan. Teruskan, silakan Ridwan. Tapi saya lebih suka untuk kita guna bantal kanak-kanak tadi. Pukul bantal. Okey, untuk SPM sana sini ada 4 berita ringkas untuk saya kongsikan kepada anda seperti biasa. Dan kita mulakan dengan berita ini berkaitan dengan Hari Radio Sedunia. Seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Itu tema yang diangkat bagi Hari Radio Sedunia 2024. Ia seiring peranan radio selama lebih 100 tahun sebagai medium penyampai maklumat dan hiburan. Kini dengan peredaran masa, teknologi radio turut berkembang seiring dengan platform penyebaran maklumat yang lain. Ini bagi memastikan ia dapat memenuhi keperluan pendengar masa kini. RTM turut mengorak langkah ke depan dengan menampilkan 34 stesen radio yang boleh ditonton dan didengar melalui laman web RTM Klik dan aplikasi RTM Klik.
Malaysia akan laksana penanaman bawang merah berskala besar di beberapa negeri mulai tahun ini. Usaha ini bakal merealisasikan hasrat negara untuk kurangkan kebergantungan import bawang sebanyak 30% menjelang 2030. Menurut Mardi, hasil penyelidikan insentif 3 variti bawang merah diperkenal dengan kualiti sama seperti bawang import. Untuk fasa permulaan, Mardi menyasarkan pengagihan benih bawang melibatkan keluasan penanaman seluas 5 hektar tahun ini dengan jangkaan pengeluaran 400,000 benih bawang. Bagi menyokong tahun melawat Perlis 2024-2025, UMNO bahagian Kangar mengambil inisiatif mempromosi lokasi-lokasi menarik sekitar Kangar menerusi platform media sosial. Tumpuan utama diberikan kepada peniaga-peniaga kecil. Usaha digerakkan Biro Media Sosial itu turut menjelajah ke seluruh Parlimen Kangar bertemu peniaga untuk mempromosi produk masing-masing. Bersempena cuti sekolah, Majlis Pembangunan dan Keselamatan Kampung MPKK Semut Gatal dengan kerjasama MPKK Padang Besar, Bihor Mantalun, Cangkat Jawi dan Telaga Haji Latif telah menganjurkan pertandingan memancing di tali air PIDA 2 Cangkat Jawi. Program itu bagi menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat daripada kanak-kanak hingga warga emas dalam program-program secara santai serta mengikut minat penduduk setempat. Pelaksanaan program itu mampu dan juga membolehkan MPKK memainkan peranannya sebagai penghubung antara komuniti setempat dengan pemimpin negeri. Pertandingan melibatkan penyertaan lebih 100 peserta yang menawarkan pelbagai hadiah termasuk wang tunai, barangan elektrik dan barangan keperluan harian. Itu dia 4 berita ringkas dapat saya kongsikan kepada anda semua dalam SPM Sana Sini. Selepas ini Syafiqah akan bersama dengan anda untuk berkongsi kepada anda semua berkaitan dengan festival layang-layang yang akan berlangsung tidak lama lagi. Kita berehat seketika. Kita patut jadi negara sihat. Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah, sarapan masa buat air. Petang kita kena masak. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Okey, masih lagi bersama dengan kami dalam Sarawak Pagi Malaysia. Ingin saya kongsikan bersama dengan anda 24 Februari hingga 3 Mac ini Festival Layang-Layang Sedunia bakal berlangsung. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai festival ini, saya bersama dengan 2 tetamu di studio. Saya kenalkan terlebih dahulu Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahim Haji Nin yang di-Pertua Persatuan Pelayan Johor, merangkap Presiden Majlis Pelayang Malaysia. Dan juga di sebelahnya Tuan Haji Ulaimi Yahya, Pengarah Politeknik Ibrahim Sultan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini satu topik yang menarik mengenai dengan layang-layang. Tapi mungkin sebelum kita nak masuk ke festival layang-layang bakal berlangsung 24 Februari ini, sedikit gambaran mengenai evolusi layang-layang di Malaysia ini. Berkaitan dengan evolusi, sebenarnya edisi kali ini merupakan penganjuran kali yang ke-26. Ya. Sejak sebenarnya penganjuran Festival Layang-Layang Sedunia di Pasir Gudang ni bermula sejak tahun 1995 lagi. Okay. Dan selepas 25 kali penganjurannya, sudah tentu dia mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Dan kali yang ke-26 sudah pastinya akan berlaku banyak perubahan. Kalau bercakap berkaitan dengan layang, kalau kita ingat dulu, kalau zaman kanak-kanak ni, layang-layang hanya untuk kanak-kanak saja.
Tapi sebenarnya dunia sekarang dah berubah. Okey. Dunia sekarang apabila berlaku evolusi permainan layang-layang ni, dia akan maknanya semua pihak sebenarnya berminat untuk mengadakan layang-layang. Bukan lagi setakat layang-layang tradisional, tapi evolusi sekarang kita membawakan layang-layang yang berbentuk lebih aerodinamik, yang besar, layang-layang moden, bukan lagi layang-layang tradisi. Pada umumnya sebenarnya kalau dulu layang-layang lebih pada rekreasi untuk riadah bersama keluarga. Tetapi sekarang ni kita dah berubah dunia dalam penganjuran festival layang-layang. Kita mempaparkan bukan sahaja untuk rekreasi, tapi ia boleh dijadikan komersial untuk mereka memperlihatkan layang-layang moden yang aerodinamik secara besar-besaran, secara gegasi yang besar tu dan penuh dengan warna-warni. Jadi pada kali ini sebenarnya festival layang Pasir Gudang kali yang ke-26 kita bawakan tu. Kita bawakan contohnya daripada China, daripada Korea. Mereka membawa layang-layang yang aerodinamik besar, ya. Dan sekarang kita juga pada tahun ini tumpukan kepada layang-layang yang untuk sukan, aerodinamik sport kite. Kita ada layang-layang yang dipanggil stunt kite, revolution. Ini sebenarnya memerlukan kemahiran untuk pengawalan layang-layang, yang mana layang-layang ini boleh dipertontonkan kepada pengunjung-pengunjung secara disinkronis, boleh disinkronis dengan muzik yang ada. Di samping itu juga sebenarnya layang-layang ini juga kita kekalkan warisan, segala warisan untuk mempertahankan budaya dengan adanya wow-wow yang terkenal di negeri-negeri yang menjadi ahli-ahli gabungan kepada Majlis Perayaan Malaysia. Datuk, dari segi teknikalnya, adakah masih lagi mengekalkan secara tradisi ataupun dah ada elemen ataupun aplikasi teknologi dalam layang-layang ini? Kita sudah pasti kita berasaskan mengikut peredaran zaman. Kita dah tak boleh nak menepukan layang-layang tradisi lagi kerana sebenarnya dunia dah berubah. Saya sebutkan tadi bahawa dunia pengunjung-pengunjung mahu melihat perubahan. Melihat perubahan, dan sebab itulah sebenarnya kita berkolaborasi dengan pihak Ibrahim Sultan, Politeknik Ibrahim Sultan Pasir Gudang ni, untuk mereka bersama-sama dengan kita. Kita gabungkan kepakaran TVET dengan kearifan kita di pihak tempatan untuk bagaimana kita melestarikan permainan layang-layang ini untuk rakyat Malaysia ini khususnya, dan di Pasir Gudang itu sendiri khasnya. Saya suka bila Datuk menyentuh mengenai kolaborasi itu, sebab kalau kita boleh lihat juga di Politeknik Ibrahim Sultan ini adanya Creative Design Center. Sedikit Tuan Haji mengenai center ini. Terima kasih Syafiqah. Sebenarnya pusat kreatif ini ataupun Creative Design Center yang wujud di Politeknik Ibrahim Sultan ini merupakan antara 12 COT yang wujud ataupun Center of Technology yang ada di Politeknik keseluruhan negara kita lah. Dan bidang tujuan ini selari dengan kita nak berkongsi kepakaran, inovasi, penyelidikan rega bentuk, terutama sekali berkaitan dengan creative design, kan? Dan dia ni selari dengan kewujudan Politeknik sendiri, di mana dia merupakan satu bidang yang menarik perhatian sekarang ini, terutama sekali berkaitan dengan TVET. Dan untuk makluman juga, di mana Ibrahim Sultan ini menawarkan 20 program pengajian dan 2 program peringkat ijazah, 15 program peringkat diploma dan 3 program peringkat sijil. Dan niche area utama kita adalah berkaitan dengan creative design. Dan keterlibatannya tertumpu kepada 5 program utama, terutama sekali berkaitan dengan diploma kreatif, diploma animasi, fashion and design, serta kita ada degree creative design juga. Itu antara yang core utama yang membawa kepada kesinambungan kolaborasi di antara Majlis Pelayan Malaysia dan juga Persatuan Pelayan Johor untuk mengembangkan sektor layang-layang di negara kita.
Datuk, bagaimana sebenarnya boleh tercetusnya idea kolaborasi ini dan bentuk kolaborasi bagaimana sebenarnya bersama dengan Politeknik Ibrahim Sultan? Dia sebenarnya saya sebutkan tadi, sebenarnya festival layang-layang di Pasir Gudang ini bermula sejak tahun 1995. Pada ketika itu dianjurkan oleh PBT Pasir Gudang. Kemudian apabila tahun 2009 apabila kerajaan negeri mengambil alih menubuhkan Majlis Pembandaran Pasir Gudang. Mereka juga menganjurkan festival ini. Tetapi apabila berubah kepada Majlis Bandaraya Pasir Gudang, mereka memberi peluang kepada Persatuan Pelayan Johor menganjurkannya. Dan mereka lebih menumpukan kepada tugas hakiki Majlis Bandaraya itu sendiri. Jadi peluang ini kami gunakan. Kalau dulu sepenuhnya oleh anggota atau warga kerja majlis sendiri, tetapi apabila diserahkan pada persatuan, sudah pasti sebenarnya persatuan memerlukan sokongan. Jadi kita perlu sebenarnya mencari rakan strategik yang boleh membantu kita. Kerana saya punya jawatankuasa selama 17 orang saja, tak mungkin kita boleh menganjurkan festival di peringkat dunia. Dan semasa penganjuran oleh majlis sendiri, mereka menggunakan ratus anggota majlis itu sendiri untuk menganjurkan. Jadi idea ini datang apabila kita tahu kepakaran TVET di Politeknik Ibrahim Sultan itu yang boleh kita mewujudkan kerjasama, dan alhamdulillah mulai penganjuran festival yang ke-26 ini kita sebenarnya telah pun sama-sama mentandatangani apa yang kita panggil collaboration of certificate, yang mana kita gabungkan dua pihak antara persatuan dengan khususnya Politeknik Ibrahim Sultan ni, yang mereka ni berbagai kemudahan kepakaran modal insan di sana, dan mereka juga di Politeknik Ibrahim Sultan ni mempunyai logistik yang sebenarnya bersesuaian. Mereka mempunyai pelajar, mereka mempunyai modal insan yang cukup boleh bersama-sama dengan kita, dan kita dalam COC yang saya sebutkan tadi ada 15 action plan yang kita akan buat sebelum, semasa dan selepas festival ini. Ya, mungkin Tuan Haji sebahagiannya kita dah laksanakan pun. Sebenarnya memang betul. Kita berkongsi seperti mana peranan yang dimainkan tadi. Kita berkongsi kepakaran. Pertama sekali dan 3 angle utama. Yang pertama sekali di segi kepakaran tenaga pengajar kita berkaitan dengan creative design. Yang pertama. Yang kedua dari segi kita akan menterjemahkan kita punya kelengkapan yang kita ada. Sebagai contohnya kita tahu untuk tahun 2023, 2024 sahaja Jabatan Pendidikan Politik dan Komuniti memperuntukkan sebanyak 58 juta kepada Politeknik Ibrahim Sultan untuk melengkapkan supaya selari dengan keperluan semasa. Dan pada masa yang sama juga kita akan berkolaborasi ini dalam bentuk persijilan di mana ia selari dengan tujuan utama kita, iaitu untuk menjadikan Politeknik Ibrahim Sultan sebagai satu pusat Ibrahim Sultan Reskilling Upskilling Center, iaitu pensijilan kepada bukan sahaja kepada pelajar tetapi kepada komuniti dan juga industri berkaitan dengan pelayang di negeri Johor dan juga di negara kita. Okey, kita berbalik kepada festival layang-layang. Ini bakal berlangsung pada 24 Februari sehingga 3 Mac ini. 3 Mac. Bagaimana? Apa perkongsian yang boleh diberikan, Datuk? Saya ambil kesempatan ini untuk sebenarnya locklah tarikh itu. 24 sehingga 3 bulan. Khususnya bermula pada 28 hari bulan Februari sehingga 3 Mac, kita bawakan 139 pelayang-pelayang daripada seluruh dunia. Daripada 35 buah negara. Ya, kita kumpulkan mereka persembahkan pelbagai bentuk layang-layang. Dan di samping itu juga, walaupun kita bawa peserta-peserta antarabangsa, peserta tempatan yang terlibat 779 orang. Jadi bukit layang-layang di Pasir Gudang itu akan dipenuhi dengan warna-warni layang-layang. Di samping ada juga sebenarnya jualan-jualan, aneka jualan, pameran jabatan, semuanya ada. Jadi saya ambil kesempatan dan masa yang singkat ini menyeru semua pihak untuk lock tarikh itu, datanglah ke Pasir Gudang. Termasuk Syafiqah yang tadi yang menyatakan hasrat, memang minat layang-layang, silakan datang. Bawalah orang-orang RTM di sini turun ke Pasir Gudang dan sama-sama memberi sokongan kita untuk menyaksikan bagaimana kolaborasi kami untuk kali pertama ini dengan pihak antara Persatuan Pelayan Johor, Majlis Pelayan Malaysia dan pihak Politeknik Ibrahim Sultan untuk menganjurkan satu penganjuran festival yang begitu berprestij
yang dikenali ataupun orang seluruh dunia faham apabila penganjuran festival layang di Pasir Gudang ni mereka memang tunggu-tunggu setiap tahun. Ya, Dato' mungkin sedikit sekiranya untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai festival ini, bagaimana? Mungkin ada laman sesawang ataupun media sosial yang boleh kita dikongsi? ada media sosial, Persatuan Pelayan Johor, Majlis Pelayan Malaysia dan pihak media Poli TV bertindak juga, bertindak sebagai media rasmi kepada majlis tersebut. Okey, jadi kepada anda jangan lupa untuk lock tarikh yang dinyatakan sebagai 24 Februari 2024 hingga 3 Mac 2024 di Bukit Layang-Layang Pasir Gudang bersempena dengan Festival Layang-Layang Sedunia kali ke-26. Jadi dijangkakan kehadiran 500,000 pengunjung dan kita harapkan yang terbaik untuk penganjuran pada kali ini. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Haji Abdul Rahim Haji Nin yang di-Pertua Persatuan Pelayang Johor, merangkap Presiden Majlis Pelayang Malaysia dan juga Tuan Haji Ulaimi Yahya, Pengarah Politeknik Ibrahim Sultan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Kembali. Okey, seterusnya kita nak ke satu bingkisan yang disediakan. Ini berkaitan dengan serabe versi PPWS Matang. Terus saja bersama dengan rakan kita di sana, Rosli Muta penerbitnya. Silakan. Selamat pagi Malaysia. Cerita Pagi Sarawak hari ini, kami ingin mengajak penonton Selamat Pagi Malaysia singgah sebentar ke rumah Puan Hajah Fatimah Yusof, ahli Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Perkumpulan Matang Kuching, melihat bagaimana beliau membuat kuih sarabai atau sarabe, sebutan bagi kuih ini di Sarawak, versi PPWS Perkumpulan Matang Kuching. Pengantin datang naik pedati, berjalan terus atas perade. Orang datang ramai menanti. Hari ini kita mula serabe. Kuih serabe, jenis kuih tradisional yang bukan sahaja terkenal di semenanjung Malaysia, malah turut popular di Sabah dan Sarawak. Akan tetapi, kuih ini agak jarang kelihatan dan sukar didapati dijual di kerai-kerai jualan kuih, kecuali pada bulan Ramadan ataupun pada majlis-majlis tahlil dan kenduri selamat. Mula-mula kita masukkan tepung, 300 gram tepung beras, ,500 ml santan pekat, sedikit garam secukup rasa. Bila sudah rata, kita taruh di dalam peti sejuk selama 1 malam. Ini adalah antara bahan-bahan yang digunakan bagi membuat kuih sarabe: tepung beras, santan, sedikit gula dan garam serta minyak untuk tujuan memasak. Dengan kepekatan santan yang digunakan serta sedikit garam dan gula, tidak mustahil memberikan rasa kuihnya yang berlemak dan sedap bila dimakan, apalagi kalau ada cecahan kuah di sebelahnya. Teksturnya pula agak lembut dan gebu. Bahan-bahan yang telah siap diadun akan diperap semalaman sebelum dimasak pada keesokan harinya. Itu adalah petua memasak kuih sarabe menurut Puan Hajah Fatimah. Kuih sarabe kemudiannya dimasak nipis seperti lempeng. Api yang digunakan untuk tujuan memasak agak kecil bagi memastikan kuih yang dimasak nampak cantik, bulat, putih dan tidak hangus. Melihat kepada bahan-bahan yang digunakan dan cara-cara memasaknya, jelaslah membuat kuih sarabe ini tidaklah begitu sukar. Bagi anda yang ingin melakukan kelainan atau lebih kreatif, mungkin boleh mengubah cita rasa kepada perasa pandan, stroberi, coklat, durian ataupun mengikut cita rasa anda sendiri. Selamat mencuba cerita Pagi Sarawak. Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia.
Jadi kopi ni tidak boleh dipisahkan dengan kita. Dia bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Orang kata hidup ini tidak lengkap tanpa hirup kopi panas pada pagi hari. Tapi ada orang yang tak boleh minum kopi, teh dan sebagainya pun tak apalah. Jadi hari ini topik seterusnya, ini kopi kita, Sembang Anak Malaysia. Ini adalah berkaitan dengan satu program yang telah pun dirancang oleh Jabatan Penerangan untuk memberi kefahaman kepada anak muda khususnya tentang apa yang dilakukan dan juga apakah inisiatif yang dilakukan di bawah Kerajaan Madani. Salah satu kolaborasi antara Jabatan Penerangan dan juga kedai kopi yang cukup popular. Kita panggil Richie Amor, tetapi sebutan yang betul adalah Ricky Amor. Jadi hari ini saya bersama dengan dua orang tetamu. Saya cukup berbesar hati bersama dengan pertama kita ada Datuk Siwa Balan yang merupakan pengarah bahagian media dan komunikasi Korporat Jabatan Penerangan Malaysia, dan juga kita bersama dengan pengarah urusan kumpulan Ricky Amor Kopi Sendirian Berhad, iaitu Encik Muhammad Zafri Abu Samah. Betul lah sebutan saya tadi? Betul. Dia panjang sikit kan? Ricky Amor. Ricky Amor. Oh, dia lembut sikit. Lembut sikit. Daripada bahasa apa tu? Itali sebenarnya. Itali sebenarnya. Okeylah. Ini satu program lah kan. Ini kopi kita, Sembang Anak Malaysia, untuk memahamkan anak muda tentang apa yang dilakukan oleh Kerajaan Madani. Datuk, boleh ceritakan latar belakang dan mengapa tema dia ini kopi kita, sedangkan banyak lagi makanan lain di Malaysia kan? Datuk, silakan. Terima kasih Ridwan. Sebelum tu, Ridwan pagi dah minum kopi? Sudah. Itu sebab saya kata, ia akan melengkapkan hidup saya. Cara kopi Ricky Amor. The first sip of coffee itu adalah penentu apa yang akan berlaku. Betul, Ridwan. 24 jam seterusnya. Ya. Jadi kami ucap terima kasihlah kepada pihak RTM, Jabatan Penyiaran, kerana menjemput kami. Seperti yang Ridwan maklumkan tadi, program apa ni, ini kopi kita, Sembang Anak Malaysia, merupakan satu program yang diusahakan oleh bahagian media cyber Jabatan Penerangan. Dan mengapa kita pilih topik ini, kopi kita Sembang Anak Malaysia ni, sebab kopi dengan sembang ini sinonim kan Ridwan. Pagi-pagi kalau tak kena kopi tu, nak sembang, nak cakap, nak berbual tu memang payahlah pada saya lah. Dan program ini adalah dalam bentuk program bual bicara atas talian. Dia talk show atas talian, dan kita ada 6 episod. Dan kita Jabatan Penerangan, kita menjemput Jabatan Pendidikan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ricky Amor sebagai rakan strategik. Dan program ni adalah khusus kepada golongan muda, terutamanya mahasiswa-mahasiswi di IPT, sama ada IPTA ataupun IPTS, sebab Ricky Amor ni ada cawangan di beberapa universiti. Dan dia simple, dia punya fokus dia untuk menarik minat golongan muda untuk membahas, membicarakan isu-isu berkaitan negara. Contohnya tentang dasar madani. Jadi kita mempunyai satu usaha untuk memastikan bahawa golongan muda ini benar-benar memahami tentang inisiatif dan dasar Malaysia Madani. Jadi kita lebih fokus kepada golongan muda dari segi program ini, Rizwan. Ya. Kalau kita tengok topik-topik yang dibawakan juga, topik-topik yang dekat dengan orang muda sekarang. Macam FOMO tadi, fear of missing out. Orang muda sekarang kalau tak dapat apa yang tengah trend, dia rasa gelisah lain macam. Jadi selain daripada topik-topik Madani, topik-topik begini juga dibawa untuk mendekatkan dengan orang muda, ataupun bagaimana Datuk? Ada topik-topik lain juga? Betul itu kan. FOMO. Golongan muda sekarang, golongan Z macam Rizwan ni, lebih kepada saya tak juga tak muda sangatlah Datuk. Tapi nampak Rizwan alfa. Tapi jiwa saya muda lah. Selagi muda di hati. Jadi selain daripada inisiatif dasar-dasar kerajaan dan sebagainya, kita juga mengetakan isu-isu yang melibatkan berita-berita palsu, fake news dan sebagainya. Jadi kita nak memaklumkan kepada anak-anak muda ni tentang betapa seriusnya fake news dan cara mengatasinya. Dan selain daripada itu, kerajaan baru melancarkan inisiatif padu. Ramai anak muda yang belum mendaftar lagi ataupun telah mendaftar tapi belum kemaskinikan lagi.
So FOMO ni, fear of missing out. Kadang-kadang kawan-kawan dia tu, dia tanya, alamak, you ni brother, you ni tak tahu ke apa yang berlaku di ni. So itu yang kita panggil fear of missing out. Sebab dia tak berapa mahir ataupun kadang-kadang dia tengok hiburan, dia lupa pula yang lain, yang tentang dasar-dasar kerajaan dan sebagainya. So this fear of missing out ni akan membawa kepada satu peringkat di mana anak-anak muda ni akan cuba berusaha untuk belajar dan mendapat tahu tentang apa lagi yang mereka tidak tahu. Dalam bahasa mudah, dia tidak akan ketinggalan lah dengan rakan-rakan lain. Jadi ini adalah program strategi antara Jabatan Penerangan dengan pihak swasta, saya kira. Ricky Amo itu sendiri. Pada pertamanya, tahniah diucapkan, dah nak masuk cawangan yang ke-200. Dan kalau masuk ke IPT pun, memang kedai kopi Ricky Amo ni banyaklah dekat mana-mana kan. Kenapa bersetuju untuk bersama dengan Jabatan Penerangan untuk bersama-sama menggerakkan inisiatif ini daripada pihak Encik Zamri? Okey, terima kasih Cik Ridwan. Sebenarnya Ricky Amo Coffee ini bertapak di universiti sebenarnya. First outlet kita di Universiti Utara Malaysia. And then bila kita dapat tawaran daripada Japan ni, kita sangat sukalah. Kita akan ambil dia punya tawaran tu because of memang target market kita. Pasal program ni dia sembang anak remaja, sembang anak remaja Malaysia, di mana yang akan hadir itu di kalangan majlis perwakilan pelajar. So tempat yang akan ni adalah kopi lah. Mulanya dulu kita yang mulakan coffee shop di dalam universiti ni. Orang kata mampu ke student untuk datang minum kopi, tapi alhamdulillah sambutan ni sangat menggalakkan. Jadi tempat untuk dia berbincang, untuk dia buat assignment, you know, itulah tempat ni sekarang ni. Jadi trend. Yang penting kopi itu semakin orang kata dalam bahasa Inggerisnya affordable. Affordable. Kalau dulu minumlah. Ya, jenama-jenama mahal kan. Secawan sampai 15, 20 ringgit. Masih lagi. Bila sekarang untuk jenama-jenama kopi seperti Ricky Amo 8 ringgit tu kita dah boleh dapat. 90 sen saja. Dah boleh dapat dan berada dalam coffee shop yang sangat sedap untuk diduduk. Datuk, konsep program ini bagaimana? Ya, secara live di Facebook, mungkin di Instagram, ataupun bagaimana ia akan dibawakan nanti? Konsep ni secara live recording. Kita merakam dan kita akan menyiarkan melalui media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Tapi kami juga ingin mohon mungkin Jabatan Penyiaran RTM pun dapat menyiarkan slot ataupun program ni. Dan konsep dia senang saja, ada 3 iaitu tentang kita, topik tentang kita, di mana moderator akan tanya soalan kepada tetamu. Lepas tu tanya kita tu kita bagi peluang kepada mahasiswa untuk bertanyakan soalan. Dan satu lagi adalah slot Ricky Amo, di mana pihak Ricky Amo pun akan mengambil peluang untuk mencerita sikit tentang kopi mereka. Jadi Rizwan, slot pertama ataupun episod pertama adalah dengan Menteri Komunikasi kita YB Fahmi, yang dijadualkan bersiaran pada 19 hari bulan Februari pukul 10 pagi melalui media sosial di Jabatan Penerangan Malaysia. Kita ada 6 slot dan kita dah pun menentukan siapa yang akan jadi tetamu. Akan ada satu moderator daripada Jabatan Penerangan. Ini konsep yang baru yang telah diperkenalkan oleh bahagian media cyber Jabatan Penerangan. Sebab as you know, seperti yang Rizwan tahu, sekarang ni zaman literasi digital, information digital. Jadi kita perlu mengambil peluang ni dan Japin tidak ketinggalan. Jadi kami berharaplah pada 19 hari bulan nanti bila episod pertama ini mula disiarkan. Selepas tu sekali dalam setiap 2 bulan, setiap hari Isnin, waktu tu kita akan tentukan. Jadi para penonton semua boleh follow lah. Khususnya kepada golongan muda. Tapi Rizwan kena faham ya. Bila cakap muda ni bukan cakap muda di hati, muda di minda. Itu dia golongan muda. Bukan kata golongan muda ni tetapkan umur dia 35 ke bawah, ada 40 ke bawah dan sebagainya. Tidak. So bila kita cakap program ni untuk golongan muda, tak kisah kaum, umur berapa dan sebagainya, asalkan dia tu rakyat Malaysia ni dia
peka tentang apa yang perlu dia tahu ataupun apa yang sedang berlaku di dalam negara. Jadi di sinilah Japan masuk dan cuba nak memberi satu gambaran kepada rakyat Malaysia, golongan muda, golongan IPT ini, bahawa sedang berlaku perkara-perkara di Malaysia ni. Jadi adakah anda tahu mengenai perkara ini? Contohnya padu ya. Seperti yang saya cakap tadi, padu ni mula-mula bila dilancarkan tak ramai, tapi bila timbul dalam media sosial bahawa kalau you tak daftar, you tak dapat ni, you tak dapat tu kan. Mulalah sekarang saya ingat kita dah dapat hampir 30 juta yang telah mendaftar. Jadi ini adalah konsep program ini kopi kita, Sembang Anak Malaysia di tuan. Okey. Encik Zamri sendiri yang mengasaskan kedai kopi dalam IPT yang menyasarkan supaya student ataupun pelajar ini berkemampuan. Dan sekarang telah pun melebarkan sayap bukan sahaja di IPT, IPTA, IPTS, malah di luar juga kawasan-kawasan tersebut. Jadi bagaimana Encik Zamri melihat perspektif anak muda bersama dengan program-program sebegini mampu untuk meningkatkan kesedaran kepada pembangunan negara itu sendiri, bukan sahaja dari aspek inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan madani, malah dari segi aspek entrepreneurship ataupun keusahawanan seperti Encik Zamri sendiri. Program-program begini. Apabila pihak Rishamu membuka kafe di dalam universiti ini, sebenarnya kita membuka peluang kepada mahasiswa-mahasiswi untuk bekerja secara part-time sebagai barista. Dalam masa sama juga kita develop, memberi peluang kepada dia, kalau dia ada betul-betul minat, kita develop dia menjadi salah seorang kita punya operator. Dia terbiar lisensi pada in future lah. So sebab itu yang kita minat untuk involve ni. Setakat sekarang ni kita dah ada, kalau nak kumpul kat alumni barista yang part-time staff di dalam universiti ni, I think lebih dari 1,000 orang. Alhamdulillah. So dia dapat kemahiran tu. Sementara kalau dia dah grad nanti nak dapatkan kerja, dia boleh bekerja sebagai barista atau pengurusan kafe lah. Kita memang guide dia to be an entrepreneur lah. So salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Japan ni giving back to the community lah, yang menyokong dan juga menyediakan ruang untuk melakukan program-program sebegini. Saya kira cukup bagus lah orang kata. Coffee shop yang begitu santai. Trend sekarang kan. Orang suka duduk minum dan mendengar perbualan dan sebagainya. Okey Datuk, mungkin sedikit di akhirnya ada beberapa minit lagi untuk Datuk kongsikan di mana nak tengok program ini kopi kita ini, ataupun boleh pergi secara live sendiri dari segi jadualnya, mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit. Baik Rizwan. Jadi Jabatan Penerangan Malaysia selepas sekarang kita dalam sesi merakam ya Rizwan. Buat rakaman dan sebagainya. Dan selepas selesai nanti kami akan buat pengumuman melalui media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Seperti yang saya maklumkan tadi Rizwan, kita akan tayangkan di media sosial Jabatan Penerangan Malaysia. Waktu, bila dan sebagainya akan ditentukan kemudian. Tapi kami memohon kepada para penonton jangan lupa tonton ya slot ataupun episod pertama bersama YB Fahmi dan selebriti yang yang terkenal, Nur Fazura ni, pada 19 hari bulan Februari pukul 10 pagi ya, seperti yang tertera di kaca televisyen. Dan dia macam ni Rizwan ya. Mungkin orang tanya, ini kopi kita. Apa kopi kita tu? Ursiamo ke kopi kita? Bukan. Kopi dengan kedai kopi, kopi dengan coffee house. Di desa kita pergi warung, kita pergi kedai kopi, kita sembang. Sembang ni kadang-kadang ada fake news, ada juga yang tertumpu kepada yang benarlah. Jabatan Penerangan Malaysia dalam hal ini kita ada wakil di setiap daerah. Mereka akan ke tempat-tempat macam inilah, kedai kopi dan sebagainya. Tapi golongan muda sekarang ni tak ada lagi pergi warung dan sebagainya. Lebih kepada coffee house macam Rikiamo dan banyak lagi banyak lagi yang kita tak perlu sebut di sinilah. Tapi golongan muda ni dia punya thinking dia lain. Bukan macam mungkin dulu di kawasan kampung ni kita boleh masuk dan kita boleh cerita sikit pasal dasar kerajaan dan sebagainya. Tapi takkan kita nak seorang pegawai kerajaan Jabatan Penerangan nak masuk coffee house misalnya kata Rikiamo dan kata you tahu tak pasal ni pasal tu, tak boleh. Jadi salah satu langkah yang kita ambil adalah melalui program episod ini, dan kita berharap golongan muda, golongan IPT, mahasiswa-mahasiswi akan mengikuti program 6 program ini
sehingga ke episod terakhir. InsyaAllah Datuk. Orang kata kalau dulu orang tua panggil kedai kopi, orang muda panggil coffee house, benda yang sama. Sama. Pergi minum kopi, Betul. sembang. Itu namanya sembang kedai kopi. Terima kasih banyak kepada Datuk Siva Balen, iaitu pengarah bahagian media dan komunikasi korporat Jabatan Penerangan Malaysia. Terima kasih juga kepada Encik Muhammad Zamri Abu Samah, pengarah urusan kumpulan Rikiamo Kopi Sendurian Berhad. Berkongsi kepada kita semua salah satu inisiatif yang dilakukan oleh Jabatan Penerangan, iaitu Ini Kopi Kita, Sembang Anak Malaysia. Baiklah, seterusnya kita akan berlintas langsung bersama dengan rakan wartawan di sana, iaitu Samsia Samsi, berkaitan dengan laporan terkini kapal terbang terhempas langsung dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Samsi, silakan. Baik Ridwan, saya kini berada di luar pekarangan Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang bagi perkembangan terkini mengenai nahas pesawat ringan yang berlaku di Kampung Tok Muda Kapar semalam. Dan untuk makluman anda, proses bedah siasat mayat juruterbang dan pembantu juruterbang akan dilaksanakan pada pagi ini. Mayat dua mangsa lelaki terlibat ialah Daniel Yi Siang Kun 30 tahun dan Roshan Singh Raina 42 tahun. Dan untuk makluman anda, waris dan ahli keluarga mangsa akan berada di Jabatan Forensik ini bagi proses pengecaman mayat. Dan untuk makluman anda, pada pukul 8.06 pagi tadi, dua orang individu waris mangsa telah tiba di Jabatan Forensik ini. Seorang lagi individu tiba pukul 8.23 pagi tadi, manakala 4 lagi waris telah tiba kira-kira dalam pukul 8.45 pagi tadi. Dan untuk makluman anda, seawal pukul 8 pagi tadi, pengamal media telah mula berkumpul di luar pekarangan Jabatan Forensik ini untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai perkara ini. Dan difahamkan pesawat model BK-10U Gabriel berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada pukul 1.28 tengah hari semalam bagi penerbangan rekreasi, kemudian terhempas di ladang kelapa sawit Kampung Tok Muda Kapar. Dan setakat ini saja laporan daripada saya. Ikuti perkembangan terkini dari semasa ke semasa bersama saya di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang ini. Kembali kepada Ridwan. Terima kasih banyak kepada rakan pelapor Samsia Samsi langsung kepada kita semua berkaitan dengan mangsa pesawat yang terhempas dari Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Baiklah, seterusnya kita akan kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan perniagaan yang ada di bawah kumpulan KRS Group ini. Jadi hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, kita ada Haji Muhammad Sunaibari Muhammad Khalili, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif KRS Group, dan juga kita bersama dengan Ustaz Habu Huzaifah Arif, iaitu Pegawai Agama KRS Travel Sendurian Berhad. Baiklah, ada lebih kurang dalam 10-11 minit ini, apa yang nak ditawarkan oleh KRS Travel? Sebelum ini kita dah kongsikan kepada penonton Selamat Pagi Malaysia berkaitan dengan pakej umrah dan juga haji, tapi kali ini apa yang lagi nak ditawarkan di bawah KRS Group? Okay, silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wa nahmanuhu nasallu rasulil karim. Terima kasih pada Ridwan. Jadi insya-Allah yang kami tawarkan untuk pakej KRS ni untuk buat pengetahuan penonton, 1445 dah melabuhkan gerai masuknya, nak masuk Ramadan, Rajab, Syaban ni nak habis dah pakej untuk 1445. Jadi yang istimewanya yang kami tawarkan untuk Syawal dengan Zulkaidah. Pakej tu dengan harga lebih kurang 6,290. Jadi full board tu dengan hotelnya lebih kurang di Makkah 350 meter dan di Madinah 150 meter. Okay, jadi insya-Allah boleh dikatakan perjalanan 1445 ni alhamdulillah baik. Dan tu tidak dinafikan ada pengurangan sedikit jemaah sebab peningkatan kos-kos umrah, mungkin keadaan ekonomi yang kurang baik pada hari ini. Jadi insya-Allah untuk tahun 1446 Hijrah tu kami akan bagikan harga yang mampu serendah promosi kami 6,250 insya-Allah. Okey, itu adalah pakej haji dan juga umrah untuk umrah. Untuk umrah saja di bawah KRS Travel Sendirian Berhad. Selain daripada itu, saya difahamkan banyak lagi cabang perniagaan yang ingin diberikan, orang kata infonya kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Tuan Haji mungkin boleh ceritakan lebih lanjut tentang cabang-cabang perniagaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan kepada RTM terima kasih kerana menjemput kita
Dan sebenarnya kita ni bermula daripada travel. Travel ini permulaan perniagaan saya sejak tahun 2009. Dan sehingga sekarang ni dah 25 tahun bersama-sama dengan anak-anak saya kita membangunkan KRS Travel. Dan selepas itu saya mula menceburi bidang kontrak dengan tahun 2011. Saya dah mendapat lesen untuk kontrak iaitu G4 dan juga D3 di bawah KRS Pinnacle. Dan kita juga dah berkembang dengan membina beberapa rumah persinggahan, homestay dan juga villa di Seremban, dan juga kita telah membuat ladang untuk ternakan pada tahun 2020. Pada waktu itu, waktu PKP, dan tidak ada kerja lain yang nampak kita boleh usahakan sewaktu PKP, dan kita mula membuka ladang iaitu KRS Agrotech. Banyak sebenarnya di bawah cabang KRS itu sendiri. Kalau dapat Agrotech, guest house tadi kalau kita tengok ada visualnya homestay dan sebagainya. Dan salah satu yang disebut juga KRS Event. Okay. Apakah acara-acara di bawah KRS Event ini? Okay, KRS Event ni insya-Allah kita menawarkan pakej perkahwinan serendah 18,000. Mana dia kami bagi dewan satu berkonsepkan Bali, dan kami bagi kat situ dengan catering kami, dengan wedding untuk naikkan pelamin semua under KRS Event. Dan untuk Ramadan ni kami ada buat buffet Ramadan. Harga lebih kurang RM25. Mana bermula RM25 sudah dapat menikmati untuk pakej buffet Ramadan. Jadi KRS Event ni kami mempunyai perniagaan KRS Event. Kami kepada Dewan Perkahwinan, mesyuarat dan banyak NGO serta badan-badan berkanun serta kerajaan menyewa dewan kami. Jadi insya-Allah untuk awal, untuk yang akan datang ni, yang paling dekat nanti, kami akan buat buffet Ramadan lah. Jadi bermula 7 malam sampai 10 malam. Jadi insya-Allah harga lebih kurang RM25 saja. Oh, tak mahal RM25 ya. Kehangatan Ramadan semakin dirasai oleh KRS Event Ada buffet Ramadan. Okey, kita pergi seterusnya iaitu KRS Agrotech. Tuan Najib mungkin boleh perincikan lagi tentang apa yang ditawarkan di bawah KRS Agrotech ini. Alhamdulillah, KRS Agrotech ini kita tubuhkan 4 tahun lepas. Yang mana matlamat utama kita ialah dari segi untuk penyembelihan lembu dan kambing korban. Dan alhamdulillah tahun ini, tahun lepas, musim haji, musim korban yang lepas, kita telah mendapat menjual lebih 200 ekor lebih lembu, dan juga kambing lebih kurang dalam 300 lebih yang kita jual kambing. Dan matlamat kita memanglah kalau boleh kita nak cuba membuatkan satu hub ini adalah untuk dari segi jualan lembu dan daging dan kambing. Dan kita sekarang ni diberikan tanah oleh Jabatan Veteriner Negeri Sembilan. Alhamdulillah, tanah ini seluas 10 ekar yang mana telah kita dirikan lebih kurang 4 kandang untuk lembu. Dan target kita tahun 2000 musim ini adalah insya-Allah kita akan membuat lebih kurang 300 ekor korban insya-Allah. Jadi bukan sahaja umrah, bukan sahaja bulan Ramadan, bukan sahaja kurban yang anda boleh lakukan, anda juga boleh bercuti dan juga berehat di KRS Guest House dan juga KRS Pinnacle ni Tuan Haji. Mungkin boleh ceritakan lokasinya di mana dan juga apakah keistimewaan KRS Guest House dan juga KRS Pinnacle ini. Alhamdulillah, KRS Guest House ini saya mula laksanakan tahun 2014, yang mana permulaannya saya membuat hanya 11 bilik yang dibuat secara bilik dengan bilik air dan sebagainya komplit. Dan seterusnya saya menambah lagi dari segi tingkat dan menaikkan jadi 2 tingkat. Dan alhamdulillah peratusnya 80% lah dalam masa sebulan jualan. Dan sekarang ini kita berkembang lagi dengan kita ada sebuah rumah di corner lot berhadapan dengan Dewan. Dewan KRS kita di Sekamat, Waisan Puteri. Yang mana ini kita panggil Istana KRS. Yang boleh target kita ialah untuk
penyewa-penyewa dewan yang datang daripada jauh, yang bawa sanak saudara mereka, mereka boleh tinggal di sini. Yang mana suasananya lapang dan corner lot dan memang luas lah untuk keluarga-keluarga yang datang untuk kenduri di dewan. Kita juga sekarang ini sedang membina suatu villa yang besar yang boleh ada 13 bilik yang boleh mengisi lebih kurang 45 orang dan diadakan ruang riadah, swimming pool dan sebagainya. Ini adalah target kita ialah untuk di sekitar Seremban itu, kerana kita bina di Bandar Seremban dan kita target untuk orang yang datang ke Seremban, untuk orang yang duduk di situ dan buat family day, gathering dan sebagainya. Untuk staycation orang kata boleh juga, tidak ada masalah. Itu dia antara cabang-cabang perniagaan dan juga servis yang ditawarkan oleh KRS ini. Banyak KRS Travel dan sebagainya. Mungkin sedikitlah, kita ada beberapa minit lagi untuk Ustaz, mungkin boleh kita nak highlightkan tentang umrah sebentar tadi yang awal-awal tadi Ustaz sebut. Jadi insya-Allah untuk umrah ni yang package kami tawarkan yang awal tadi dia full board tau, dia tak ada hidden cost. Jadi kami tak ada hidden cost. Kami bagi dari sudut perhotelan dia. Lepas tu nama hotel dia kami ambil Amjad Jazira dekat bahagian Jihad tu. Lepas tu Hotel Abraj Tabah di Madinah lebih kurang 120 meter. Lepas tu dekat Makkah lebih kurang 300 meter dengan harga 6,290. Jadi insya-Allah satu family boleh bawa menunaikan umrah, dan visa kami bagi insya-Allah visa umrah. Visa tu ada dua tu. Satu visa turis, satu visa umrah. Kami tawarkan visa umrah dan kami tawarkan cenderahati mana dia full. InsyaAllah dengan bagnya, dengan ihramnya, bukunya. Khusus umrah pun kami bagi berapa kali jemaah nak datanglah. Kami sediakan serapan lagi insya-Allah. Okay, Ustaz, macam mana untuk penonton Selamat Pagi Malaysia mendapatkan maklumat tentang cabang-cabang perniagaan di bawah KRS? Okay, insya-Allah untuk mendapat maklumat cabang-cabang perniagaan KRS, rangkaian kami bermula daripada travel sampai ke yang baru yang Tuan Haji beritahu mengenai villa kami itu, dalam proses pembinaan lebih kurang 80% villa yang menempatkan lebih kurang 45 orang. Jadi boleh hubungi dekat kami punya hotline kami 0676613636 761-3666 ataupun 06-767-3434 nombor pejabat kami yang dua tu, dan boleh juga menghubungi akan talian daripada handphone kami, daripada bukan nombor handphone kami 012-618-8060 dan kami punya website berserta dengan kami punya TikTok, lepas tu YouTube channel. InsyaAllah semua para jemaah penonton Selamat Pagi Malaysia boleh mendapatkan maklumat di rangkaian media kami insya-Allah. Okey, jadi segala maklumatnya tertera di kaca TV anda untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan KRS Group. Ada sikit tu Haji. Kebetulan RTM bagi kita peluang ini. Jadi siapa yang dapat mendaftar ini kita akan bagi potongan RM200 lah. RM200. Okey, itu dia. Untuk penonton Selamat Pagi Malaysia yang mendaftar pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Sunai Bari Muhammad Khalili, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif KRS Group. Terima kasih kepada Ustaz Habu Huzaifah Arif, Pegawai Agama KRS Travel Sendirian Berhad. Baiklah, kita akan ke Met Malaysia selepas ini. Kita akan mendengar tinjauan cuaca yang akan dilaporkan oleh rakan penyampai yang telah pun bersedia. Apa kata kita ke Met Malaysia sekarang? Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Untuk maklumat anda, rantau negara kini berada di fasa akhir monsun timur laut yang boleh berlanjutan sehingga ke Mac nanti. Dan pada lazimnya keadaan taburan hujan dan litupan awan kurang di kebanyakan kawasan, terutamanya di utara Semenanjung, termasuk juga di Perak, Kelantan dan juga Pahang. Keadaan ini menyebabkan keadaan cuaca panas dan kering berbanding kebiasaan. Dan setakat bacaan yang direkod setakat pada 13 Februari, amaran tahap pertama iaitu tahap berjaga-jaga telah dikeluarkan untuk di daerah Ian dan juga Pulau Langkawi di Kedah dan juga di seberang perai utara di Pulau Pinang. Tahap pertama iaitu tahap berjaga-jaga dengan suhu yang direkod di antara 35 hingga ke 37 darjah Celsius untuk 3 hari berturutan. Oleh itu, orang awam dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti di luar kawasan rumah, minum air secukupnya serta menjimatkan penggunaan air.
Dan seterusnya, amaran angin kencang dan laut bergelora masih lagi dikekalkan sehingga ke tengah malam nanti, iaitu untuk kategori kedua bagi kawasan ditandakan jingga, iaitu kawasan perkapalan Kondo dan juga Reef North, yang mana ketinggian ombak dijangkakan boleh mencapai 4.5 meter dan kelajuan angin yang bertiup di antara 50 hingga ke 60 km sejam. Amaran kategori pertama iaitu kawasan ditandakan kuning juga telah dikeluarkan yang berlarutan hingga ke tengah malam nanti dengan jangkaan ketinggian ombak di antara 2.5 hingga ke 3.5 meter dan kelajuan angin di antara 40 hingga ke 50 km sejam. Keadaan ini adalah amat berbahaya kepada bot-bot kecil, aktiviti menangkap ikan dan juga aktiviti sukan dan juga rekreasi pantai. Kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa. Dimulakan di sekitar Semenanjung, keadaan cuaca baik dan tiada hujan di kebanyakan kawasan pada ketika ini. Namun angin timuran yang bertiup masih lagi menyebabkan keadaan cuaca hujan terutamanya di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang. Dan yang keadaan ini kami jangkakan akan menuju ke kawasan tengah Semenanjung pada tengah hari nanti. Oleh itu, pada sebelah petang, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca kurang hujan di kebanyakan kawasan. Namun keadaan angin timuran yang bertiup boleh berpotensi menyebabkan keadaan cuaca hujan terutamanya di sekitar negeri Perak, Negeri Selangor, Kuala Lumpur, Melaka, Negeri Sembilan dan juga Johor, termasuk juga di bahagian tengah Negeri Pahang pada sebelah petang nanti. Kita beralih dengan tinjauan cuaca di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan kawasan di bahagian tengah, utara Sarawak serta di keseluruhan Sabah yang dijangkakan boleh berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Manakala keadaan cuaca lembap di sekitar selatan Sarawak yang bermula pada tengah malam tadi telah beransur reda menyebabkan keadaan cuaca mendung di kebanyakan kawasan di sekitar selatan Sarawak. Seterusnya, pada sebelah petang, keadaan cuaca hujan masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya di sekitar selatan dan juga pedalaman Sarawak, di bahagian pedalaman, Sandakan dan juga di bahagian Tawau di Sabah. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, X serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzami Pilus. Assalamualaikum. Jadi segmen teknologi hari ini kita bawakan kepada anda semua. Mungkin ada yang sedang menonton filem dan juga menonton Selamat Pagi Malaysia. Kalau dulu kalau anda perasan kita punya set Berita Perdana dan juga Selamat Pagi Malaysia, kita ada LED. Ya, betul. Dan sebagainya. Selepas ini kita akan teruskan lagi dengan set sebegitu. Tapi itu sebenarnya adalah satu teknologi yang menggerakkan macam mana dengan set secantik itu bila orang kata ditransformkan ke dalam TV anda, dia nampak lagi cantik dan lagi gah. Jadi melalui teknologi ini pengalaman kita itu. Pengalaman, betul. Lebih orang kata menakjubkan. Kalau tak dulu dia flat je kan. Macam kita buat siaran untuk pilihan raya lah. Data yang ada dekat tepi kita dan sebagainya lah. Jadi untuk kita bercakap mengenai perkara
hari itu, kita bersama dengan dua orang tetamu menerusi topik kelayar imajinatif teknologi digital maya. Kita bersama dengan Encik Nazrul Mbia Nazarudin, iaitu pengarah urusan Stitch Maker Sendirian Berhad, dan juga kita ada Encik Nasaruddin, pengasas eWork Kreatif. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda semua yang bekerja dalam dunia kreatif ini. Kalau dulu Ridwan, kita selalu dengar AR, kita dah dengar AR, VR. Itu tu dah biasa lah kita tahu. Tapi sekarang ni ada lain XR pula yang ada. Mungkin boleh ceritakan sikit bagaimana dengan evolusi teknologi sekarang ini. Terima kasih. Pertama sekali terima kasih RTM sebab jemput saya lah. Secara dasar ataupun terminologi ni, VR, AR, MR, banyak RR mungkin banyak R ni. ada confusing sikit. Jadi kita, kalau saya bagi sebagai contoh, sebagai analogi lah. Maksudnya pemahaman orang awam dengan in broadcasting ataupun production. VR is a virtual production. So sebagai analoginya, kalau nak senang faham, kalau consumer ni dia pakai Google lah. So daripada Google tu, kita either dia masuk input video HDMI masuk, lepas tu dia akan tengok it's a virtual scene. So maksudnya dia akan apa yang kita buat content dalam tu, dia akan nampak very straightforward lah. Itu saya rasa most of the consumer dah faham lah benda tu. And then kita pergi kepada AR. Dia ada enhance daripada VR tu, dia panggil AR, augmented reality. So augmented reality ni dia teknologi menggabungkan reality dengan visual. Kalau kita ambil analogi Google tu balik. Tadi kita tengok is a virtual scene, it's a world scene. So AR pula, bila kita pakai Google tu, kita nampak reality. Contoh, sebagai contoh, katalah kita berada di Tasik, kita pakai Google, kita nampak reality di Tasik. Bila kita pakai Google tu, kita nampak ada unicorn di Tasik itu. So it's a visual. So unicorn tu mungkin dia bergerak ke, dia berlompat ke, dia bermain-main, macam tu kan. Itu adalah AR lah, augmented reality. Dia gabungan reality dengan visual. Lepas tu sekarang ni dia ada enhance lagi, dinamakan mixed reality. Mixed reality. Mixed reality ni pula dia sama macam AR, dia ada reality. Kalau kita pakai Google tu, kita pakai reality, dia ada visual, dia ada virtual. Lepas tu kalau mixed reality ni, dia boleh interact dengan virtual tu. Kita ambil analogi tu balik. Ada Tasik, ada unicorn, unicorn main-main, tapi yang ini kita boleh bermain dengan unicorn tu. Kita boleh sentuh dia, kita sentuh muka dia, so unicorn tu boleh mungkin gerak-gerak. Kita bagi dia makan. Lepas tu mungkin contoh lain, mungkin tiba-tiba langit tu keluar something Darth Vader ke, macam tu lah. So dia boleh berlawan dengan kita. Itulah mixed reality. Kalau nak lebih faham lagi, macam contoh yang terbaru, Apple ada keluar satu produk baru. So yang kalau perasan, mungkin dia tak masuk Malaysia lagi, dia pakai Google. Betul, kita boleh contoh kalau kita ada apps, ada email, ada message. So email tu kita letak di ruang tamu, message tu kita letak di dapur. Betul, aplikasi-aplikasi lain, video macam kita tengok video VOD, kita ada bilik. So bila kita pergi dapur, kita tengok email. Kita boleh bermain dengan skrin virtual tu. Betul, kita pergi dekat ruang tamu, kita boleh tengok TV yang VOD sekarang. Macam-macam brand kan. So itu adalah consumer lah. Lepas tu dibalik kepada virtual production pula. Kalau production pula, VR ni adalah virtual reality di mana kita guna green screen lah. So bila green screen tu, kita ada subjek di depan, ada green belakang. Lepas tu kita buat post production. Kita edit apa semua serupa macam filem sekarang buat lah, conventional style. Lepas tu kita ada AR. AR di dalam production ni, kalau nak senang bayangkan, dia lebih kepada penggunaan di dalam konsert. Kebanyakannya lah. Macam contoh, you tengok dekat anugerah-anugerah. So bila dia ada stage set fizikal, lepas tu bila ada pencalonan, dia akan kamera tu pan another side, so dia nampak pop-up, ada macam hologram. So dia macam augmented lah, dia terkeluar daripada reality tu. Itu yang kita buat macam di RTM ni, hampir RU macam tu. Yes, correct. Masa PRU, dia data, semua dia keluar ke depan kan. Lepas tu, tadi consumer kita ada MR, mixed reality. Untuk production kita ada SR, extended reality. Dia lebih kurang macam mixed reality. Tapi apa yang enhance daripada AR tu, dia adalah satu gabungan reality dengan virtual,
Tapi kita ada interaction dengan tu. Interaction tu bermaksud macam contoh kalau green, kalau scene bola, kita tak tahu bola tu di mana. Tapi kalau XR, kita tahu bola tu position di mana. Ataupun kereta lalu, kita boleh nampak kereta lalu. So the positioning tu kita mudah. Kita boleh natural lah. Dia akan nampak natural sebab dia pakai LED. Lepas tu daripada LED tu kita nampak ada satu guide. Kita boleh nampak apa-apa yang berlaku di kawasan itu dan kita boleh interact terus. Aplikasi untuk XR ni sekarang bagaimana? Aplikasi tu sekarang the demand is tak adalah tinggi sangat. Selalu dia gunakan di dalam broadcasting dan juga muzik video. Muzik video. Ya, muzik video pun banyak guna SR juga sekarang. Sebab dia lebih cepat, lebih real time. Tapi dia kena planning awal lah. Dia kena pre-plan tu very sharp supaya dia masuk dekat production shoot satu hari siap. Compare to very traditional conventional sebelum ni kena ambil 3-4 hari untuk shooting muzik video kan. Cik Nashri, macam mana teknologi sebegini mempengaruhi apa sahaja production proses yang dilakukan di bawah company production seperti milik Encik Nashri? Setakat ni yang mempengaruhi adalah cabaran dia adalah lebih kepada pembikinan konten. Jadi untuk pembikinan konten ni kita melakukan high definition 3D punya konten. Jadi kita memerlukan kepakaran lokal yang lebih ramai untuk create the modelling, untuk kita dapat efek yang menarik bagi sesuatu program tu lah. Okey, menyentuh mengenai kepakaran, bagaimana sebenarnya tenaga pakar di Malaysia ini? Adakah mencukupi? Adakah sudah mencapai ke satu tahap yang global atau kita masih lagi memerlukan sumber daripada luar? Prospeknya bagaimana? Kalau ikutkan di dalam industri tenaga kerja kreatif lah. Sekarang ni actually kita punya tenaga kreatif di Malaysia ni sangat ramai sebenar-benarnya, dan kita punya pakar, kita punya tenaga kreatif ni dia kadang-kadang diorang ni pun digunakan oleh production luar juga, sebab we have a very quality designer lah sebenarnya. Cuma kita mungkin tak tahu sebab tak di-expose. Tak di-expose tu sebab kita punya market very small compared to others lah. Maksudnya kita mungkin mempunyai satu kek yang kecil. Adakah disebabkan kosnya yang terlalu tinggi? Kalau dari segi permintaan masih kurang, bagaimana? Dia berlaku pada dua lah, pada kedua-dua. Kos untuk kalau nak buat a very good production seperti AR dan juga SR ni is very high cost. Tapi dia akan kena tengok pada apa yang kita nak tujulah. Kalau untuk jangka masa panjang, then we have to invest now lah. Sebab supaya kita tak ketinggalan. Kan? Jadi kalau kita masih di takuk yang lama, kan, nanti negara-negara lain semua dah enhance, kita baru nak mula dan kita ketinggalan. So bila ketinggalan tu macam biasalah, the market orang dah grab, so kita lambat. So effect, dia punya ripple effect tu akan pergi. And so all affected lah. The designer pun susah nak cari makan, the producer pun susah nak cari makan. So we have to start now. And even for your information, yang kita buat Merdeka tahun 2021, Terima Kasih Malaysia, sebenarnya RTM dah buat extended reality ni. Terima Kasih Malaysia. So kalau nak ikutkan, RTM adalah, saya boleh cakap lah, mungkin orang ramai mungkin tak berani nak declare, tapi saya berani untuk declare, RTM is a pemangkin yang buat SR broadcast live 3 jam. Saya ingat first in the world lah. Wow. Sebab orang lain buat SR juga, tapi dia tak buat live, dia buat muzik video. Kalau ada pun mungkin dia buat very short, mungkin setengah jam, 1 jam, tapi saya pun tak jumpa yang secara live. Tapi Terima Kasih Malaysia, dia live daripada pukul 7.30 sehingga 11, tak salah saya. Fully extended reality live 3 jam. SR system. So it's a very cabaran untuk kami juga. Tapi di situlah saya tahu yang
bahawa kita ni sebenarnya mempunyai kepakaran fasiliti, kita punyai kepakaran teknikal, kepakaran konten, kita ramai sebenarnya. Sebab semasa saya buat sambutan ni, 100% lokal. Okey. Kalau kita boleh tengok RTM sentiasa mendapat pujian disebabkan oleh visual yang begini. AR-nya kalau kita tengok waktu PRU dan juga baru-baru ini waktu istiadat Tapi itu projek yang berskala besar. Kalau Encik Nashdik melihat pula bagaimana dengan konsumer ataupun klien-klien yang menginginkan mendapatkan iklan-iklan yang bagus ataupun konten-konten yang bagus. Tetapi limitasi bajet itu bagaimana untuk kita explore lagi kebolehan teknologi-teknologi yang ada ini? Okey. Untuk penggunaan teknologi XR ni, saya dapati skala mana bajet pun kita can do, because kita tak perlu buat set, kita tak perlu membina set fizikal, kita hanya menggunakan digital set saja. Jadi bajet, bergantung kepada bajet ni kita boleh reka bergantung kepada duration time tu. Jadi kalau bajetnya kecil, kita pendekkan duration time pembikinan dia. Untuk production dia berjalan tetap sama. Kalau program untuk 10 minit punya komersial ataupun 3 minit, one day dah boleh settle. Jadi dari segi kos dan bajet dia tak ada isu. Untuk digital scene ni kita boleh, untuk penggunaan XR teknologi ni dia boleh make budget ikut klien punya budget. Kalau selain daripada AR, VR, lepas tu kita ada mix tadi, apa lagi antara teknologi-teknologi lain sekarang ini? Okey, macam sekarang ni yang paling popular sekarang adalah AI lah. AI. So AI generative content lah. So macam kalau nak tambahan daripada Encik Nashdik tadi, so kalau dari segi bajet dengan nak gabungkan XR, mungkin masa zaman COVID atau sebelum COVID, the content agak costly. Tapi sekarang dengan ada AI, saya rasa anyone can do the prompt lah. Itu boleh cakap lah. Jadi AI pun dalam masa 1 tahun ni terlalu banyak AI punya apps. Kan, daripada kita nak generate content, lepas tu sekarang AI bila kita nak generate, kita boleh video kan, boleh di 3D kan. Jadi sekarang pun kalau dulu kita nak buat model, kita kena manually polygon. Sekarang ni nak model, kita ambil satu gambar, convert dan terus jadi model je. Jadi is a very cost punya reducing the time. Lepas tu the content sekarang pun dia boleh jadi so great lah. Sebab dengan adanya AI ni, kalau kita pakai, sebab SR ni whatever it is, yang pentingnya adalah konten. Kita buatlah macam mana hebat pun, tapi kalau konten tu menariklah dia. So itu pokok pangkal dia. So dengan ada AI ni, timing untuk pre-production tu kita boleh cut banyak. Kita boleh cut cost kat situ banyak. Kita boleh prompt apa saja, contohnya gambar sekarang. Dan banyak sudah pun klien-klien ataupun company-company menggunakan gambar daripada AI. Betul. Maksudnya dah tak perlulah dulu mereka perlu beli ataupun photoshoot sendiri. Betul. Membayar talent, modal dan sebagainya. Selepas itu ada gambar foto bank. Sekarang sudah tidak ada. Ada yang sudah berganjak, prompt saja keluar. Sebab dia tidak akan tidak akan clash dari segi penggunaannya lah. Betul. Jadi bagaimana? Adakah itu akan memusnahkan bisnes di sekeliling teknologi itu sendiri? Saya punya pendapat dia bergantung kepada arah mana pekerjaan tu lah. Macam orang katalah AI ni akan musnahkan designer. Bagi saya tak jugalah. Sebab prompt is another skill, design is another skill lah. So kadang-kadang walaupun orang cakap boleh prompt, boleh AI, boleh dapat, tapi sebenarnya agak sukar untuk kita dapat apa yang kita nak. Hasil tu susah untuk kita dapat betul-betul lah. Betul. Jadi kadang-kadang bila kita dah dapat pun, kita perlukan beberapa layer, beberapa step, dan kita perlukan designer juga. Saya mengambil kembali seperti mana Encik Nazrul katakan tadi, kita tidak boleh berada di takuk yang lama. Jadi mungkin sedikit nilai, apakah sebenarnya nilai tambah mungkin kepada mereka di luar sana, teknologi digital maya ini khususnya? Kena kerap kita update teknologi
kita tengok di sekeliling kita berapa cepatnya, kalau kita tengok contoh teknologi AI ni, betapa cepatnya update-update yang berlaku kan. Jadi sekarang AI dah boleh pergi ke prompt untuk 3D pula. Jadi daripada dalam 1 tahun tu duration masa dia update tu sangat cepat. Betul. Jadi untuk kita tidak ketinggalan, saya menyarankan pada artis-artis designer-designer yang di luar sana supaya kerap update dan tengok mana teknologi-teknologi baru, cara design. Sekarang cara design dah berbeza, sangat berbeza daripada dulu. Dulu kita kena scratch idea apa sebagainya, dan sekarang hanya prompt. So teknologi prompt skill ni kena dipertingkatkan lah. Bagi seiring. Cuba Taib. Wanita Melayu berbasikal dan juga berlari. Terus dia akan keluar first prompt tu, dia akan keluar pelik sikit sebenarnya. Betul. Lepas tu dia kena detailkan lagi. Lagi. Nanti lebih tahu. Syafiqah makan nasi. Tengok apa keluar. Awak boleh makan nasi di mana kan? Betul. Kadang-kadang saya kesian juga tengok aplikasi sebegitu. Kau boleh generate gambar macam ni. Ya, betul. Pelik itulah teknologi kan. Kita kena terima dan juga kena makan lah. Betul. Tapi apa pun sebenarnya teknologi-teknologi ini dia memudahkan dan juga kita menambah sebenarnya kebaikan dalam kehidupan kita. Ia bukan untuk memusnahkan ataupun menyusahkan. Sebab akhirnya dia berbalik kepada hasil tangan kita juga. Betul. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita, Encik Nazrul Mbia Nazarudin, pengarah urusan Stage Makers Sdn Bhd, dan juga Encik Nashrik Nasarudin, pengasas eWorks Creative. Terima kasih. Terima kasih. Okey, kita akan terus saja ke Johor selepas ini. Kita nak tahu jugalah perkembangan konsert untuk Hari Radio. Haji Anas sudah pun bersedia untuk laporannya. Haji Anas, silakan. Ya, Syafiqah dan juga Ridwan. Tinggal beberapa jam saja lagi akan berlangsungnya konsert Hari Radio Sedunia 2024 di Auditorium Permatasari ATM Johor di lokasi saya berada ini. Kita pastinya akan tak sabar nak menunggu hiburan tanpa henti 9 malam sampai 11 malam yang akan berlangsung di sini dan juga akan bersiaran secara langsung di TV2. Tapi kita nak cerita tentang persiapan untuk konsert pada malam ni. Kita bersama dengan dua orang penting yang akan memastikan kejayaan konsert pada malam ni. Salah seorangnya adalah Puan Amri Ibrahim atau Kak Johor FM ni kita kenal dia sebagai DJM. Selamat pagi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak, kita nak cerita tentang persiapan dan juga konsep yang dibawakan untuk konsert malam ni macam mana? Okey, alhamdulillah untuk malam ini insya-Allah semua persiapan telah pun berjalan lancar dan insya-Allah diharapkan lancar hingga pada habis penghujung konsert pada pukul 11 malam nanti. Dan konsep yang akan kita bawakan adalah muzik genre sepanjang zaman. Pelbagai genre muzik akan kami persembahkan, akan kami perdengarkan kepada penonton TV2 dan juga pendengar National FM, Johor FM dan juga RTM Klik. Kenapa konsep tu? Kenapa konsep tu? Sebabnya ia adalah sesuai dengan peredaran dan juga tema sambutan Hari Radio Sedunia pada tahun ini adalah seabad menyampai, mendidik dan juga menghibur. Baik, terima kasih Kak. Semoga berjaya malam ni. Kita doakan lancar dan juga berjaya menghiburkan penonton yang datang. Seorang lagi ni, kita Amzal Anarki. Panggil Anarki boleh ya? Okey. Kita nak cerita pasal persembahan artis. Berapa ramai artis yang akan terlibat untuk malam ni dan persiapan sejak semalam hingga hari ini macam mana? Terima kasih Haji Anas. Alhamdulillah persiapan dan persediaan ni kita dah jalankan hampir seminggu dah. Macam tim pencahayaan, reka bentuk, audio pun dah seminggu dah berkampung kat sini. So Alhamdulillah setakat semalam kita dah full dress rehearsal, raptai penuh, memang cantik semuanya, insyaAllah. Kita doakan yang terbaik lah untuk malam ni. Berapa artis tu? Artis ramai sebenarnya. Dia antara yang popular lah untuk malam ni kalau nak bagi gist kepada orang untuk datang. Personally kalau sebut Datuk Jeffrey Din, sebut Tom Spider, memang kan saya datang lah. Itu lah. Dan tapi ada lagi satu yang bestnya sebenarnya Haji Anas. Apa tu? Ada kemunculan istimewa. Orang kesayangan Jabatan Penyiaran sendirilah. So nak tahu apa yang Datuk KP kita akan buat, yang lain itu kita kena tengoklah. Okey. Macam juga dengan DJM tadi, kita doakan semoga apa yang awak rancangkan ada seminggu berkampung di sini berjaya, lancar dan juga berjaya menghiburkan orang yang menonton dan juga orang yang datang ke auditorium ni. Good luck
Baik, sekian dulu dari Auditorium Permatasari ini. Kita berdoa dan kita berharap juga kepada mereka-mereka yang terlibat ni, bukan orang di belakang tabir juga, tapi semua kaki tangan yang terlibat sepanjang minggu ini untuk menjayakan sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Jadi kepada penonton, pendengar setia RTM, jangan lupa tonton ada TV2 untuk siaran langsung di TV, dan juga dengar National FM, Johor FM, dan juga di aplikasi RTM Klik. Kembali dulu kepada Syafiqah untuk langsung yang seterusnya. Terima kasih Haji Anas. Itu dia persiapan untuk konsert Hari Radio Sedunia 2024 peringkat kebangsaan. Jadi kita doakan yang terbaik untuk anda semua yang berada di sana. Jangan lupa untuk saksikan di TV2 secara langsungnya. Okey, seterusnya ini ada satu perkhidmatan daripada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Ini berkaitan dengan perkhidmatan verifikasi kayu. Anda spesifikasikan, kami sahkan. Jadi kalau untuk mengetahui lebih lanjut apakah perkhidmatan yang disediakan, terus saja bersama dengan saya di sebelah, Tuan Abdul Rafatan, Pengarah Pembangunan Industri, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, MTIB. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Puan. Sama. Di tangan saya ini ada brosurnya, Timber Verification Services. Anda spesifikasikan, kami sahkan. Dia mungkin boleh cerita lebih lanjut mengenai perkhidmatan yang ditawarkan ini, Tuan. Baik. Terima kasih terlebih dahulu kepada Puan, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada agensi saya, MTIB, Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia, dan memberi peluang kepada saya untuk berkeudara pada hari ini, dan terima kasih kepada Puan dan juga kru-kru yang terlibat. Dan untuk makluman, Timber Verification Services merupakan satu perkhidmatan yang telah kita adakan pada tahun 2000. Kita sejak dulu lagi, dan saya nak juga nyatakan bahawa Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia ini, MTIB, kita telah berkecimpung dalam industri berasaskan kayu lebih 50 tahun. Okay. Last 2 years kita dah menyambut 50 tahun hari jadi MTIB lah. Jadi dalam hubungan ini sebenarnya kita melihat dengan lebih luas di peringkat lokal dan international, bahawa perkhidmatan Timber Verification Services ini merupakan satu perkhidmatan yang kita laksanakan, jalankan secara sukarela. Okey. Voluntary. Maknanya kita tak jadikan dia sebagai mandatory, dan perkhidmatan ini kita buka kepada semua lapisan masyarakat, sama ada dia agensi awam, swasta, individu, dan juga pusat-pusat pengajian tinggi. Ia juga memberi fokus kepada mana-mana kayu yang dalam industri pembinaan. Sekiranya ada masalah, dia boleh merujuk kepada MTIB, dan MTIB akan memberi perkhidmatan tersebut dengan secara sukarela. Dan ini saya harap mereka ataupun masyarakat di luar sana, sekiranya mereka mempunyai masalah tentang kayu atau teknikal kayu atau apa saja berkaitan dengan kayu kayan, boleh merujuk kepada MTIB. Okay. Sebab kita memang memberi perkhidmatan tersebut, dan kita charge dengan very minimum charge lah. Charge yang kita kenakan untuk pengesahan spesies kayu RM40 per piece, satu perkhidmatan. Contohnya beginilah. Dan bagi perkhidmatan-perkhidmatan lain kita charge RM30, mana perkhidmatan teknikal. Dan saya syorkanlah mana-mana pihak di luar sana, masyarakat kita di peringkat lokal Malaysia ini, sekiranya mereka perlu merujuk untuk sesuatu perkhidmatan itu tentang kayu, bolehlah merujuk terus pada MTIB. Itu yang saya harapkan. Sebab apa yang berlaku di luar sana, kebanyakannya masyarakat dia terlepas pandang untuk merujuk kepada agensi yang berkepakaran seperti MTIB. Jadi kita ada kepakaran tersebut. Mungkin juga, Tuan, mereka di luar sana mungkin tidak nampak kepentingannya untuk verifikasi ini, Tuan. Ya. Dia sebenarnya kalau kita lihat, that's why kita adakan promosi secara berterusan melalui media cetak, elektronik, supaya masyarakat di luar sana tu lebih peka dan mereka lebih maklum dan faham bahawa agensi yang berkaitan dengan industri berasaskan kayu ini adalah Malaysian Timber Industry Board, iaitu MTIB. Kami sebenarnya kerap
melakukan promosi sama ada di peringkat pameran, di peringkat international, lokal, dengan berharap agar pihak-pihak yang berkepentingan, stakeholders, mereka dapat merujuk kepada kita. Sebab kita tidak mahu nanti bila mereka menggunakan kayu di lapangan tetapi mereka tidak dapat apa yang sepatutnya mereka dapat. Kualitinya, mutunya. Dan kita nakkan mereka di luar sana tu jelas bahawa kayu ni ada agensi yang berkepakaran yang boleh dirujuk. Dan very minimum charge. Maknanya kita ni lebih, kadang-kadang ada yang kita langsung tak kenakan charge untuk kita jalankan promosi supaya kita nak menggalakkan penggunaan kayu di lapangan, bukan saja di peringkat lokal, malah international. Kita mengeksport kayu ke lebih 160 negara, Puan. Dan bukanlah satu perkara yang baru dalam industri bahasan kayu. Kita dalam Malaysia ni, kita mempunyai 2,500 spesies kayu. Spesies kayu ni, satu spesies kayu, contoh macam balau, giam, resak, cengal, dan dengan nama yang berbeza, kualiti yang berbeza, harga yang berbeza. Dan kita ada jalankan pemeringkatan kayu dalam kita punya Timber Verification Services. Pemeringkatan ni kita charge RM50 per meter padu. Tapi kita sekarang ni banyak, sebelum ini kita telah menjalankan banyak kolaborasi dengan JKR contohnya. JKR kita ada projek di pemeliharaan Muzium Istana Lama Seri Menanti. Itu kita buat. Kita berkolaborasi dengan JKR dan sehingga kini kita lebih daripada 100 agensi, maksud saya 100 perkhidmatan yang telah kita buat. Dan kita telah bekerjasama dengan agensi awam dan swasta untuk melaksanakan perkhidmatan Timber Verification Services. Itu mungkin juga boleh kongsikan apa di antara perkhidmatan yang diadakan dalam TVS ini. Kita ada 5 perkhidmatan. Kalau kita lihat dalam ni, kita ada pengesahan kandungan lembapan. Kandungan lembapan dalam kayu ini penting supaya kita memastikan kayu itu dalam keadaan yang stabil. Dan stabil maksud saya itu kalau kita ada lebih air dalam kayu, kayu tu dia untuk digunakan di lapangan dia agak tidak stabil untuk kerja-kerja kemasiapan. Contoh penggergajian, pemotongan. Jadi bila kayu tu kering, dia selamat digunakan dan dia boleh dikerjakan bagi tujuan sama ada dalam pembinaan ataupun perabot dan sebagainya lah. Itu kandungan lembapan dalam kayu. Pentingnya air dalam kayu dan kita mengukur kadar air dalam kayu dengan menggunakan moisture meter. Moisture meter dia ada kadar, saya tak bawa Puan, saya minta maaf. Dan selain itu kita pengesahan spesies kayu. Ini contoh dia lah. Kita lihat bagaimana satu pegawai kita dia mengesahkan kayu dengan cara menggunakan lens dan kita melihat pada struktur kayu ni lah. Dia ada ruang-ruang atau liang-liang dalam kayu ni halus dan pelbagai bentuk. Di situ kita dapat, itu salah satu benda ciri yang kita mengenal pasti kayu tu, sesuatu spesies kayu tu. Contoh dia punya warna, ketumpatan, dia punya struktur, radial, tangent. Grade pun kita boleh tahu. Grade pun kita boleh tahu juga. Kalau kadang-kadang salah satu kadang-kadang kayu itu dia ada buku kayu. Grade dia menjatuhkan grade dia ke bawah lagi lah. Kadang-kadang kayu itu ada reput, dia ada retak, dia ada pecah dan pelbagai kecacatan kayu itu menyebabkan kayu itu grade dia akan berkurang lah. Jadi grade dia akan lagi tinggi, grade kayu tersebut lagi mahal harga kayu. Itu dia dalam yang kita boleh memverify sesuatu spesies kayu tersebut. Kalau kita lihat Puan, di sini tadi ada salah satu perkhidmatan, kemudian kita ada pengencaman spesies kayu. Kita ada pemeringkatan kayu, macam grade kayu tadilah. Pengesahan kandungan lembapan dalam kayu. Dan kita ada kandungan bahan kimia. Kita boleh mengukur bahan kimia tersebut dengan kaedah saintifik lah. Dan last kali kita ada satu perkhidmatan lagi iaitu perkhidmatan lain-lain perkhidmatan teknikal RM30 per hour. Per jam. RM30 per jam. Jadi mana-mana pihak di luar sana jika ada masalah tentang kayu kayan boleh merujuk kepada MTIB www.mtib.gov.my dan boleh berhubung melalui talian telefon 03-928-222235. Selain itu juga boleh telefon boleh layari website. Kita ada official punya Instagram dan juga Facebook.
Facebook, boleh juga Google. InsyaAllah kita akan membantu ke arah pengesahan spesies kayu mana-mana di peringkat lokal dan internasional. Kita pun membantu ke arah itu dan kita mahu masyarakat di luar sana faham dan tahu menggunakan kayu. Sebab kita tidak mahu kadang-kadang ada masalah kayu di luar sana, bila dah berlaku sesuatu isu, baru dia merujuk kepada MTIB. Kalau boleh sebelum berlaku, rujuklah pada MTIB. Kita badan yang berkepakaran dan kita akan bantu. Kita akan terus bantu. Kalau ingat kayu, ingat MTIB. Jadi dia punya motor dia, saya punya approach, ingat kayu, ingat MTIB. Ingat kayu, ingat MTIB. Dia sentiasa main di minda. Kalau mana-mana pihak, sama ada kayu perabot ke plywood atau sebagainya produk, ingat dia produk kayu tu, ingat MTIB. InsyaAllah kita bantu. Adakah perkhidmatan ini menyeluruh di seluruh Malaysia? Ya, kita ada cawangan-cawangan kita di setiap negeri. Macam di Kelang, kita ada di Selangor, kita ada di Kelang. Di HQ, kita ada di Ceras. Kita ada di Penang, di Batuan. Kita ada di Johor Bahru sendiri. Di Exit Point lah semuanya. Di Sabah dan juga di Sarawak. Sarawak kita bekerjasama dengan STIDC. Di Sabah kita ada di KK lah. Itu dia punya tu. Mana setiap negeri tu di exit point, terutama yang ada pelabuhan lah. Macam Kuantan ada pelabuhan kan. Jadi kita berada di exit point. Kita akan bantu. Kita akan bantu. Mana-mana pihak yang berminat ataupun ada sebelum dan selepas ini hendak merujuk kepada kita, saya alu-alukan. Tolong ingat kayu, tolong ingat MTIB. Itu dia. Saya mohon, ingat kayu, ingat MTIB. Mana-mana pihak, di peringkat mana-mana sekalipun, kadang-kadang penggunaan kayu yang tidak betul, itu menjadi satu masalah pada mereka dan boleh merujuk kepada MTIB. MTIB satu badan yang pakar dan dia akan bantu. InsyaAllah. InsyaAllah kita akan bantu. Kalau di brosur ni kita boleh lihat ini antara perkhidmatan dan juga kadar harganya. Kadar harganya tidaklah begitu mahal. Jadi agak berbaloi sekiranya anda melakukan verifikasi itu lebih awal. Sekiranya tidak lakukan dari awal, nanti kita tidak mahu terjadi apa-apa, lagi tinggi kosnya sebenarnya. Betul Tuan. Jadi ingat kayu, ingat MTIB. Terima kasih banyak-banyak Tuan Abdul Rafatan, Pengarah Pembangunan Industri Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB, kerana sudi berkongsi bersama dengan kami berkaitan dengan TVS ataupun Timber Verification Services. Terima kasih. Okey, seterusnya kita nak berehat seketika. Selepas ini ada satu lagi berkaitan dengan teknologi ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana. Kalau tadi kita dah kongsikan kepada anda semua teknologi AR, MR, XR dalam penyiaran, dalam bidang penyiaran, terutamanya di dalam produksi RTM lah. Sekarang kita nak kongsikan kepada anda semua visual effect dalam filem itu sendiri. Kita di Malaysia ada kepakarannya. Kerana apa? Kalau kita pernah dengar filem The Life of Pi, krunya yang menghasilkan efek tersebutnya juga
adalah sebahagiannya daripada Malaysia. Itu adalah orang kata kepakaran yang kita ada lah. Ya, jadi hari betul. ini kita sangat berbesar hati kita bersama dengan salah seorang pakar dalam bidang visual effect di Malaysia ini yang telah pun menghasilkan beberapa filem. Hari ini kita bersama dengan Encik Manoj Kumar Ganapati. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Selamat pagi. Okey, ini kita nak bercerita mengenai teknologi kesan visual VFX pula. Tapi untuk mukadimahnya VFX ini, apa sebenarnya VFX ini? Visual effects ini adalah kita ada panggil CGI, Computer Generated Imagery. Yang tu incorporate dengan live action footage. So bila you ada VFX dengan live action footage, dia akan jadi VFX lah. So kita buat VFX kerana kadang-kadang yang you tak susah untuk shoot reality atau cut cost. Kita pakai VFX. Dia punya kronologi proses VFX ni bagaimana? Dari planning. So kita kena plan way before kita preparing the script. So katakan ada kebakaran kat sini lah, for example. So kita akan discuss with the director. Kita discuss with the director, lepas tu kita prepare yang storyboard itu semua. So bila shooting kita akan katakan for example untuk kalau ada kebakaran sini ada light spill kan. Kita akan prepare yang light spill itu semua. Lepas tu shoot, post production kita add the fire on top of the live footage. Dia akan jadi mixed reality lah jugalah kan, dalam keadaan, dalam bahasa yang kita kongsikan kepada anda sebentar tadi, itu mixed reality. Jadi apakah teknologi dan juga sistem yang digunakan kalau nak dibandingkan dengan dahulu sehingga sekarang? Okey, teknologi teknologi dulu kita katakan kita nak create 3D model. 3D model tu you kena model it from scratch. Tapi sekarang AI sudah ada, AI sudah incorporated. So kita boleh pakai AI itu untuk help kita untuk for less time. So you can save time there. So you boleh save time there, you boleh create. Lepas tu you boleh incorporate in VFX lah. So it's time cost. So harga jimat lagi. Kalau sistem, you kena ada the entry level is quite not basic level lah. You kena ada a bit stronger system. Kalau kita boleh lihat di paparan Kacau TV ini VFX di filem, tapi saya ada terbaca VFX di filem dan juga VFX di games ialah dua different. Very different. Very different. Apa perbezaannya? VFX di games, graphics dalam games tu read. Kita panggil read. So kita apa yang kita buat itu write. Yang VFX dalam gaming tu you consumer kan. You selepas dia buat, dia render, lepas tu you play. So you consumer. VFX tu kita game pun sama juga. Sebelum dia release the game tu dia akan create the games. Macam tu. Tapi ada bezaan. Pada kualiti tu. Dari segi kualiti grafik itu games way too high. Way too high. It's fully computer generated. Dia tak perlu live action kan. Kalau bercakap tentang penghasilan filem, kita sudah lihat Hollywood, Bollywood telah lama menggunakan teknologi ini. Hatta kalau kita tengok filem Bollywood, kita boleh terduduk di situ selama 3 jam tanpa pergi mana-mana kerana kita tertarik dengan teknologi yang digunakan. Kadang-kadang kita rasa tak logik, tapi kita boleh terduduk di situ. Berbanding dengan Indonesia, filmnya dia ada efek dia tetapi lebih realistik. Apakah ciri-ciri yang menyebabkan satu filem itu perlu menggunakan VFX ini dan juga bagaimana situasi gambarannya kalau kita nak bandingkan filem kita di Malaysia berbanding dengan filem-filem di luar yang menggunakan VFX ini? Okay, dalam VFX ini ada banyak proses. So yang paling last ialah composition. So composition tu memang very important. Okay, you boleh buat VFX yang way too technical or you boleh buat VFX yang simple. Tapi you punya composition kalau you buat proper, dia punya VFX tu akan nampak seamless. So yang apa yang beza kita ada masa dekat sini dengan Hollywood tu, dia punya composition level is way too high, way too advanced. So dia akan melibatkan kos yang tinggi. Untuk learn skill tu ya. Yang sistem also lah. Kerana for Hollywood films dan semua tu, Hollywood ke Hindustan ke, yang Indonesia yang semua tu, dia pakai artis VFX dekat-dekat beratus-ratus. Dekat Malaysia kita masih start. Jadi kita punya tenaga kepakaran kita adakah sudah setanding dengan Hollywood? Ada, actually ada. Kita punya negara pun ada company yang buat VFX untuk Hollywood films.
Dekat Malaysia ada. Tapi untuk local films, dia masih kita kena grow lah. Kena ada banyak orang datang masih belajar kan. So it will takes time. I think down the road by 10 years kita sudah sampai international level lah. Itu saya nak tanya mengenai kerja ini, ruang dan juga peluang kerjaya dalam industri ini sendiri bagaimana? Sebab kita tahu mungkin VFX ini mungkin tidak diguna secara meluas lagi di pasaran di Malaysia ini. Jadi bagaimana tuan? Itu kerana kita punya budget. Okay. So budget VFX, budget dia tinggi actually. Kenapa tinggi? Software yang kita pakai itu, yang software semua dari luar negara kan. Dia created dekat Western country. Dia punya subscription is way too high. Ada yang software yang kita pakai itu, dia punya license itself is lebih daripada 10,000. Oh. So kalau you nak pakai, katakan the director cakap, you nak, saya nak VFX dalam moving camera shot. So kalau you nak track moving camera shot tu, you kena dekat actual production shooting spot, the camera dia akan move kan. Itu biasa. Direct DOP dia akan move. Kalau you nak recreate the same exact moment of camera dekat 3D tu, you kena track the footage. Untuk track tu software, you kena pakai software yang mahal lah. Kalau you buat dari scratch by yourself, boleh. Tapi you akan nampak dia ada a little bit wiggling. So dia takkan feel like realistic. Tadi Cik Monash ada sebutkan bahawa filem-filem luar negara, Hollywood dan negara-negara lain juga pernah menggunakan kepakaran kita. Seperti mana saya sebut tadi, The Life of Pi. Itu salah satu contoh lah. Jadi banyak proses dan juga step dalam VFX tadi yang Cik Monash ceritakan. Di mana kepakaran kita dalam step menghasilkan filem-filem sebegitu? I would say rotoscoping. There's a process called rotoscoping. Rotoscoping tu, you pernah dengarkan green screen? Okay. Green screen tu dia easy untuk key out di belakang, jadikan hasil, so you boleh letak elemen dekat belakang. Rotoscoping tu tak ada green screen, tapi yang outcome yang sama. So kita kena track subject manually for each and every frame, seluruh the footage. So kita boleh split the layers. So rotoscope kita akan buat, katakan dalam satu shot tu ada 5 subjek. So kita kena buat untuk every subject. So kita boleh letak VFX elements dekat belakang semua tu. So dalam rotoscoping, I think Malaysia punya company ada banyak. Pakar-pakar banyak. Fast and Furious dia buat dekat sini, Malaysia. Yeah. Okey. Untuk Encik Monash sendiri, bagaimana pelibatan dalam industri ini? Apa ni antara filem yang terlibat menggunakan VFX ni? Yang saya buat ni. Kebanyakan adalah film Tamil. Actually, film Tamil. Dalam film Melayu, saya ada buat nama Marak. Dia keluar release last year. Marak satu. Lagi satu Magic. Magic, nama film tu Magic. Dia dari director dia dari Jepun. Japanese director. Dia direct film dekat Malaysia. Okey. Jadi kalau kita boleh lihat, kita dah bercakap mengenai prospek kerjaya, tapi kalau kita lihat dari segi kosnya mungkin yang agak terlalu tinggi. Jadi selain daripada VFX ini, apa lagi sebenarnya teknologi-teknologi lain yang boleh kita enhancekan lagi pengalaman penonton di rumah? VFX 3D animation kita boleh buat actually. Kartun. Kita boleh kartun. Kartun actually dia punya bidang dia way too advanced. Dia punya reach pun way too advanced. Kartun memang bagus. Create cartoons. Pernah tengok Upin Ipin kan? Upin is from Malaysian's icon. So selain daripada VFX tu 3D animation lah kita panggil. So yang kartun-kartun ni semua tu 3D animation. Dia lagi susah daripada VFX actually. Lagi susah? Oh, okey. Bukan sebarangan orang kita cakap dengan Cik Monash ni. Jadi mungkin ada yang sedang menonton Selamat Pagi Malaysia yang berminat untuk kembangkan lagi mendapatkan ilmu pengetahuan dalam bidang VFX ini. Di mana? Kalau di Malaysia di mana, dan juga kalau di luar negara, apa negara-negara yang menguasai bidang ini? I would say Hollywood first. Hollywood first. Canada. Canada also bagus. Dia punya Canada bagus. India confirm lah, for sure India. And Japan dia pun ada. Malaysia pun ada. Basic skill yang diperlukan untuk VFX? You punya interest lah. Memang interest lah. Interest lah. Kalau minat boleh buat. Kalau you kena selalu update.
Selalu every day you need to because VFX hari ni dia punya teknologi for katakan 50%, lagi 1 bulan dia for 100% dah. Sama dengan kata-kata tetamu kita tadi Sekarang semua benda laju. Very laju sekarang. So you can always hunt for your skills lah. Awak tidur lama sikit tertinggal dah. Betul. Cik Manush sendiri grad daripada Australia dan balik untuk buat master di Malaysia dalam bidang inilah. Dan memiliki syarikat dan semua syarikat itu kepakarannya daripada Malaysia, Cik Manush. Ya, semua daripada lokal. Hebat sebenarnya. Itu sebenarnya macam tetamu kita cakap tadi kan. Kita ada kepakaran yang hebat. Kita boleh buat filem, kepakaran kita buat filem Hollywood. Fast and Furious pun besar tu filem tu. Betul. Life of Pi besar. Macam Cik Manush sendiri melihat bagaimana sebenarnya prospek industri VFX ini di Malaysia. Adakah kita mungkin akan mendapat kepakaran sendiri ataupun kita masih lagi akan bergantung harap dengan tenaga-tenaga luar selepas ini? Actually tak ada. Kita memang ada pakar. Memang ada pakar. Sekarang banyak orang sudah tahu yang kepentingan VFX ni. So saya ingat dalam 5 ke 10 tahun dah kita sudah capai international level dah. Okey. Cuma pembikinan filem kita lah. Kalau kita ada kos yang tinggi, kita kena incorporate VFX dalam kebanyakan filem. Itu je. Okey. Jadi mungkin kepada penggiat-penggiat seni di luar sana, pembikin-pembikin filem lah terutamanya, dia tidak boleh seperti mana tetamu kita katakan tadi, tak boleh berada di takut yang lama. Kita kena cuba sesuatu yang baru lah. Tapi cabaran-cabaran saya kata tadi lah, kos dan sebagainya itu perlu juga diambil kira. Tapi nak tak nak, teknologi sudah bergerak, kita kena juga bergerak ke hadapan kerana negara-negara di sekeliling kita sudah pun lama ke hadapan. Ya, dan juga bergantung kepada permintaan penonton. Sebab sekarang ini itulah permintaan yang dimahukan sebenarnya. Cik Manush ada nak katakan mungkin kata-kata terakhir kepada penonton Selamat Pagi Malaysia yang baru faham tentang teknologi yang kita lihat di filem, kadang-kadang kita rasa realiti, rupanya tidak sebenarnya, dan mungkin nak sarankan ke mana untuk kita dapatkan ilmu-ilmu ini? Bidang VFX ni dia memang growing very rapidly. Very rapidly. So kalau kita ada kebanyakan pakar tu, kita boleh create kita punya own story lah. Kalau VFX, you ada pakai VFX, so yang storyteller tu dia punya imaginasi tak ada limit. Okey. So dia boleh imagination, dia boleh katakan ambil wayang happening dekat luar, different world. So kita punya quality of film quality dia akan reach very high lah, very high. Jadi itu dia. Orang kata realiti dan juga apa yang berlaku sekarang, dunia ini bergerak sangat-sangat laju dan juga pantas. Tidur je tinggal. Update, memang akan tertinggal. Jadi begitulah juga. Kita mungkin dibuai mimpi apabila kita menonton filem ataupun drama di Netflix dan sebagainya. Itu adalah kesan khas, tapi kita merasakan ia sebagai realiti. Betul. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Encik Manush Kumar Ganapati, pengarah VFX, kerana sudi bersama dengan kami hari ini dan berkongsi mengenai teknologi VFX dan juga bagaimana ianya diaplikasikan dalam industri kita sekarang. Okey, jadi kami sudah pun berada di penghujung rancangan Selamat Pagi Malaysia untuk edisi 14 Februari 2024. Terima kasih kepada anda, banyak yang telah kami kongsikan kepada anda seperti biasa. Seperti mana yang saya pesan, orang kata apa yang baik ini kita simpan dan juga amalkan dalam diri kita. Dan juga saya sentiasa juga berpesan dan juga kepada diri saya dan kepada anda, makin padi, makin berisi, makin menunduk, begitulah kita. Makin banyak membaca, makin banyak kita berilmu, kita makin banyak berfikir dan juga makin banyak diam. Betul. Kerana kita mampu untuk menilai sesuatu fakta ataupun perkara itu benar ataupun salah. Jadi hari ini perkongsian berkaitan dengan teknologi telah kami berikan bersama dengan anda, daripada VR, AR, mixed reality, dan yang terakhir sekali kita ada VFX. Banyak yang kita belajar hari ini, Ridwan, dan baru kita sedar bahawa di sekeliling kita ini perkembangan teknologi itu semakin pesat. Dan kita rasa kita makin kerdil dengan ilmu-ilmu yang kita tahu. Okay, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi dalam edisi Selamat Pagi Malaysia hari esok bersama dengan rakan yang lain. Saya Ridwan. Dan saya Syafiqah Isa. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Masa depan gua terasa by-ice out. Usha damas dekat badan bila lights out. Okay, macam ni leher macam bulan penuh rantai berseri. Lain dari lain barang lu tak boleh cari. Gerai ikut hati masih ada yang benci. Jadi sana macam ni, jadi sana. Wah relax tak kisah, duit masuk tak resah. Money dance mashallah, hidup macam rasta. Gua relax tak kisah, duit masuk tak resah. Money dance
Mashallah, hidup macam rasta. Yeah, no flag zone, sentiasa ku bersyukur. Jermin bawa tudor, masa gua tudor. Always on the move dan aku takkan undur. Siapakah puncak sedia tu tanah runtuh. Dan pen masih gerak walau mata dah berat. Busy tanah tengok jam, tak faham maksud penat. Yang dulu berani cabar sekarang tanya kalau siap, kalau nak gua buat man. Straight off the TOP, I'm dropping it like TNT. What datang for that BG, what do it BIG, now that's a fact. And if it's up to me, gua kira USD. Jadi kali 4 kali, that's the fina hantar check.